Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan ummi kita Al-Fatihah. Assalamualaikum. Okay, selamat semua ke Slot Ansara Muda Success Recipe Talk Series, dan tajuk kita hari ini pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR dan kebimbangan akademik. Di terlebih dahulu saya nak ucapkan penghargaan kepada rakan strategi Ansara Typing, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling MRSM Typing, TNF Energy Sendian Berhad, Amans Media dan Outpost Typing. Jadi saya Nur Aisyah binti Muhammad Izham atau mesra dikenali sebagai Aisyah Booster, batch SPM 2012, MRSM Typing sebagai moderator anda pada malam ini. Jadi bersama-sama kita pada malam ini ialah tetamu istimewa Dr. Zulkifli bin Hussein Elaismat Hassan, Ketua Penolong Pengarah Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Bahagian Pendidikan Menengah Mara. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah baik. Apa khabar Aisyah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Doktor bersama-sama kami malam ini. Sama. Okay. Apa InsyaAllah. khabar semua bujang? Ramainya. Okay, Baim, kita nak buat engagement test kan Baim? Ya, betul, kita nak buat engagement test. So kita Silakan. wave sikit dekat Dr. Zulkifli. Boleh Okay, tak? saya nak test sikit lah semua orang yang ada kat sini. Cuba semua orang klik reaction thumbs up. Bagi thumbs up dekat Dr. Zulkifli malam ni. Ya, apa khabar semua Thumbs anak-anak up, typing? thumbs up. Alhamdulillah, apa khabar? Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ramai, memang selalu macam ni ke? Ya Allah, program Cikgu Aisyah memang macam ni. Betul, Program betul. Betul. Tengok kaunselor dia lah kan. Ya. Saya rasa line ni tenggelam timbul ke line saya ke line? Itulah. Okey. Okey Aisyah, rasanya kalau nak bagi lagi smooth, mungkin Aisyah boleh off the video and then let the voice only. Okay. Okay, kita ada 11 thumbs up, ada satu tepuk tangan. Okay. Kira Okay. InsyaAllah kita move on kepada topik malam ni. So memandangkan ini adalah PKP 3.0, jadi PDPR pun semakin berlanjutan. Jadi kita boleh tengoklah doktor, dalam kalangan pelajar dia mula timbul kebimbangan akademik dan masalah-masalah lah yang bersangkutan dengan PDPR. Antara keluhan yang kami biasa dengar, para pelajar rasa stres, rasa tiada motivasi, dan ada yang berdepan dengan masalah keluarga, dan ada juga yang ada masalah persekitaran pembelajaran yang tak kondusif. So itu antara cabaran-cabaran lah yang ataupun keluhan yang kita dengar daripada adik-adik pelajar ni. Jadi soalan saya kepada doktor, apa pandangan doktor tentang cabaran yang pelajar hadapi semasa nak jalani PDPR, PKP 3.0 ni? baik, terima kasih Aisyah. Terima kasih Baim. Terima kasih Puan Aisyah, Cik Syahid dan juga semua pelajar yang bersiaran langsung 288, 286 sekarang, subhanallah. Ramai. Mudah-mudahan slot kita pada malam ni akan memberi manfaat kepada diri kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya harap suara saya didengar dengan jelas. Okey ke? Jelas doktor. Alhamdulillah. So tajuk pada malam ini sangat dekat dengan saya bila Aisyah sebut pasal kebimbangan akademik ataupun academic anxiety. Memang dia adalah tajuk PhD saya. Jadi memang saya fokus kepada kebimbangan akademik dan salah satu lokasi responden yang saya lakukan untuk kajian saya adalah memang di MRSM PKP.
Jadi realize saya share pada malam ni sedikit dengan anda lah finding daripada research saya tu. So sebelum kita pergi lebih lanjut, kita bercakap tentang kebimbangan. Sebenarnya bimbang ni mula bila lagi? Kalau ikutkan sejarah dalam buku, bermula zaman Firaun lagi. Dicatat pada seawal zaman Firaun. Pada waktu tu rakyat ni dia takut pada Firaun, dia lukis kat dinding. Gambaran, kita kata gambaran-gambaran orang-orang Libi dekat dalam piramid Mesir tu membuktikan bahawa manusia telah kiranya wujud perasaan takut. Dan dalam Al-Quran memang disebut pun manusia ni memang penuh dengan sifat keluh kesah ataupun al-halu'a kita panggil. Jadi sebenarnya kita ni setiap hari kita rasa bimbang dan cemas. So sebenarnya at the first place pada malam ini adalah normal untuk pelajar rasa bimbang kepada pencapaian akademik. Kalau tak ada bimbang langsung, Baim dengan Aisyah, susah juga tak ada bimbang. Kok tak ada bimbang langsung, tak stres langsung, tak buat apa-apa. Jadi sebenarnya perasaan bimbang itu perlu ada. Tapi pada kadar dan pada tahap yang sesuai. Jadi kalau berlebih-lebih tak boleh pula, nanti jadi generalized anxiety disorder. Kalau ada generalized anxiety disorder, lama-lama dia akan timbul depression, ada pula obsessive compulsive disorder. Tu yang ada yang kelar-kelar tangan tu, ada yang terjun daripada bangunan tu sebab tak mampu cope dengan keadaan tersebut. Okey, baik. Yang pertama malam ini, bimbang adalah normal. Itu benda yang pelajar kena ingat. Dan insya-Allah bimbang tu kita boleh cope. Dan bimbang yang positif tu memang membantu kita, menolak kita untuk buat benda yang lebih bagus, untuk kita bergerak memotivasikan diri kita. Tapi kalau kita bimbang, kita tak buat apa-apa, itu bimbang akan jadi lebih teruk. Bimbang akan bertambah bimbang sebab kita tak buat apa-apa. Meratak-ratak bimbangnya kelas PDPR ni begini-begini. Bila dalam kelas PDPR tu ada kawan yang respon jawab dengan bagus, kita rasa bimbang. Bila cikgu tanya soalan kita tak boleh jawab, kita rasa bimbang. Bila kita tak dapat akses internet yang bagus, kita rasa bimbang. Kita ada kebimbangan-kebimbangan itu, tapi kalau tidak ada tindakan, makanya kebimbangan tu akan bertambah. Lama-lama tuan-tuan akan lost dengan pembelajaran anda. Okey, kalau waktu form 4 dan form 5 ni dia ketika, especially waktu form 4 sebagai permulaan ni, banyak benda belajar secara, kita belajar konseptual berkait dengan mata pelajaran, terutamanya mata pelajaran elektif. Kalau tuan-tuan tertinggal, kebimbangan kita adalah semasa form 5, kita akan makin lost. So, ini benda yang sangat penting untuk pelajar kena faham. Okey, yang kedua saya nak kata, selain daripada bimbang tu normal, yang kedua adalah bimbang ni sebenarnya kepada PDPR yang sekarang ni, kita kena faham bahawa semua orang mengalami situasi yang sama. Bukan kata Aisyah seorang, bukan kata Baim seorang, bukan kata Cikgu Aisyah, bukan saya pun, kita yang duduk yang dah berumur ni pun tetap mengalami kebimbangan sebenarnya sebab kita memang kena buat, kita kena meeting secara online, kita kena bekerja dan minta tantangan bos pun online. So kebimbangan tu kita kata ada dan dia kena kepada semua orang. So janganlah pula berlebih-lebih pula ingat macam seseolah kita meratak-ratak kebimbangan tu seolah kita seorang yang kena COVID ni sebenarnya. Kan? Seluruh dunia kena COVID sebenarnya. Dan kita semua kena memilih untuk bertenang dan memilih untuk mencari jalan penyelesaian. That's why slot pada malam ini sangat bermakna untuk kita semua. Untuk kita sama-sama bincang dan kita sama-sama tengok apakah alternatif-alternatif yang kita ada untuk berdepan dengan PDPR sepanjang pandemik COVID-19 ini. Aisyah, back to you. Saya setuju dengan doktor bila doktor kata pertama sekali kita kena terima dulu. Macam kebimbangan ni ada satu benda yang normal lah supaya kita once bila kita dah terima baru kita boleh fikir aku nak buat apa dengan kebimbangan yang aku ada ni. Okay doktor, so disebabkan tu kita ada keluarlah soalan yang kedua ni kan. Apa nasihat doktor untuk pelajar kekal bermotivasi untuk hadapi cabaran PDPR PKP 3.0 ni. Dan contohnya macam doktor sebut tadi kan, ada isu results tak memberansangkan kan, mungkin ada yang berdepan dengan family tak supportive. So macam mana nak stay motivated lah. Okay. Baik, sebelum saya jawab soalan Aisyah ni, Aisyah pegang soalan tu, takut saya lupa pegang soalan tu. Sebelum saya nak jawab dulu, apakah punca kebimbangan akademik? Okey, berdasarkan kajian saya, pelajar pertama bimbang kepada ekspektasi diri sendiri dan ekspektasi keluarga. Contoh, pelajar PKP saya mesti dapat straight A, saya mesti dapat anugerah penghormatan pengetua 3.5 setiap kali berperiksaan. The word mesti and patut
membawa konotasi yang begitu berat. Jadi pada malam ni tukarlah slogan anda tu, alangkah baiknya kalau saya dapat straight A. Dia akan jadi lebih ringan dan lebih cantik dekat situ. So alangkah baiknya kalau saya dapat straight A. Dan ada juga orang yang doa macam ni, ya Allah Tuhanku, kalau andai kata straight A tu yang terbaik untuk aku, kau bagilah ya Allah. Dan andai kata kalau sebaliknya, aku terima seadanya. Kerana straight A doesn't mean that terbaik untuk kita. Ya ke terbaik? Tak semestinya. Kan? Jadi setiap orang tu ada laluan yang berbeza. Yang penting kita berusaha. Okay? Salah satu punca adalah ekspektasi diri yang tinggi dan ekspektasi keluarga. Keluarga pun ada juga interaction. Malam ni tak ada keluarga mungkin kat sini. Tapi ada yang kat tepi mungkin dengar apa yang saya kata ni. So berhati-hati keluarga. Jangan expect terlalu tinggi pada anak-anak, nanti anak stres. Jangan bandingkan anak A dengan anak B. Dan pelajar pula bila ayah mak ayah bandingkan, jangan cepat koyak. Sebab mak ayah pun manusia biasa. Mereka tu bukan perfect. Mereka tu cara didikan mereka tu, dia ikut cara mak ayah dia orang dulu. Jadi you all dah jadi mak ayah nanti putuskan rantaian. Bukan rantaian COVID je, rantaian perangai yang tak elok ni. Tak boleh nak bandingkan anak A dengan anak B. Anak saya ni, abang kau dulu gini. Kau ni gini. Bangun mana? Memang patut kena marah pun yang bangun lambat tu. Tapi nak ceritanya adalah proses membandingkan tu adalah benda yang tidak tepat. Kerana bukan apple dengan apple. Aisyah dengan Baim beza. Saya dengan Baim beza. Saya dengan Aisyah berbeza. Saya dengan Cikgu Aisyah of course lagilah beza kan. Jadi berbeza. Jadi kita ni berbeza dan unik. Jadi kita tak boleh nak banding-bandingkan. Okey, kedua adalah kebimbangan akademik ni berpunca daripada kebimbangan pada certain subjek. Pelajar ni sebenarnya dia bukan bimbang pada semua subjek tau. Mengikut kajian saya, pelajar bimbang ada setengah tu mathematic anxiety. Mathematic anxiety macam contoh bila masuk AdMed, tengok cikgu AdMed je. Cikgu tu parking kasut dia dekat luar PSP tu. Allah, cikgu ni dah mula rasa bimbang, kebimbangan kepada matematik. Associate pula kasut dengan cikgu AdMed. Sampai tahap begitu sekali. Jadi kerisauan tidak berasas. Jadi ada juga yang bimbang pasal bahasa. Dia takut untuk dia tengok bahasa Inggeris. Dia takut bila nak bercakap bahasa Inggeris, nak belajar bahasa Inggeris, dia tengok perkataan bahasa, dia takut. Bimbang. Itu adalah reverse. Bila dia bimbang kepada certain subjek ni, lama-lama bila dia kita kata menolak terus subjek tu, dia akan tertinggal. Kat sini ada konsep flight or fight. Fight ni maksudnya dia bimbang, dia lawan. Dia tengok kasut cikgu AdMed tadi, dia makin dekat dengan kasut tu. Tenung lama-lama. Dia rasa takut kat AdMed, makin banyak kali jumpa cikgu. Rasa takut dengan AdMed, makin banyak lagi buat latihan AdMed. Itu baguslah, maknanya dia melawan, dia fight dengan keadaan tersebut. Tapi yang bahayanya adalah bila kita flight. Flight ni maksudnya bila cikgu AdMed tu lalu kat pintu kiri, kita keluar kat pintu kanan. Tak nak jumpa cikgu ni. Jadi kita tak jatuh cinta dengan cikgu tu, tak jatuh cinta dengan subjek tu. Jadi kita akan tolak sebenarnya subjek berkenaan. Ketiga adalah faktor kebimbangan akademik adalah kelemahan kemahiran belajar. Cara ambil nota, cara memilih bahan, cara memorize, memaham konsep. Bila pelajar lemah kemahiran belajar, automatically dia akan kurang menguasai subjek tu dan automatically dia akan menjadi kebimbangan akademik. So malam ni ada 3 benda yang saya nak highlight kepada pelajar dan pelajar kena aware betul-betul dengan 3 faktor yang menimbulkan kebimbangan akademik. Okey Aisyah, balik pada soalan awak tadi. Soalan awak adalah? Macam mana pelajar nak kekal motivated? Okey, pertama, kelas PDPR secara dalam talian, pelajar kena imagine seseolah itu adalah kelas sebenar. Kalau you pergi kelas sebenar, you mandi tak? Mandilah dekat Emerson Taiping. Kau mandi, kau rokok bagai, kau makan, kau sarapan, elok-elok baju kemas, pakai deodorant lengkap. Ini kalau ikuti kelas bentang-bentang PDPR, kau terbaring dekat atas katil buat landing maut macam tu, macam mana kita nak dapat ilmu dengan betul? Jadi please student, bayangkan kelas PDPR online itu seperti kelas sebenar. Bila kelas sebenar, kita bersedia, kita pakai baju elok-elok, bangun pagi, kita makan, maknanya physiological needs kita dipenuhi, kita bangun awal dan semasa cikgu Doktor termute. dia termute sendiri. Okay. Semangat sangat sebab tangan saya kot. Minta maaf ya student. Apa cikgu cakap tadi? So maksudnya kelas tu mesti seperti kelas benar. Itu penting.
Okay, maknanya apabila kita cikgu menanyakan soalan dalam kelas, kita terus memberikan respon. Bila cikgu tanya pandangan, kita bagi respon. Kita menjadi orang yang aktif dalam kelas tersebut. Ini benda yang sangat penting. Alright, jaga-jaga Okay, kedua, kena sentiasa engage dengan kawan-kawan. Ini benda penting. Jangan asingkan diri, duduk dalam gua, dalam dunia kita sendiri. So hari-hari duduk main TikTok. Bukan nak post TikTok pun. Tengok post orang je pun, duk sweat, tengok post orang. Dia tak post konten pun. Jadi jadi kita mengasingkan diri kita dengan dunia kita sendiri tanpa engage dengan orang. Ini benda yang sangat bahaya. So bila kita engage dengan orang, kita berkomunikasi, macam mana kau subjek kimia tadi? Kau faham tak gini? Biasa aku faham aku gini. Aku tak faham gini. Jadi kita bersembang, kita berbincang dengan kawan-kawan kita. Kita berbincang dengan cikgu-cikgu kita. Jadi bila kita sentiasa engage dengan student, dengan kawan-kawan kita, dengan cikgu kita dan sebagainya, kita sebenarnya secara automatically rasa aktif dan rasa bersemangat untuk terus belajar dan terus belajar. Ini benda yang sangat penting. Okey, yang ketiga adalah tadilah kemahiran belajar. Kemahiran belajar. Kadang saya pun tengok juga anak saya kelas online, kadang tengok skrin tu. Saya kata, abang kenapa tak ada catatan ke apa yang cikgu cakap ni kan? Kena catatlah kat buku kan, baru ambil buku. Maknanya dekat sini ada kelemahan dari segi kemahiran. Sebab pelajar, bila semasa kita kelas online, telinga kita mendengar apa yang cikgu perkatakan. Mata kita melihat apa yang mungkin PowerPoint yang cikgu tunjuk kat depan. Dan bila tangan kita juga menulis, so kita banyak guna kita punya anggota badan ni, lagi bagus untuk kita simpan dalam long term memory kita. Maksudnya lagi banyak anggota yang kita gunakan, lagi banyak ilmu yang kita boleh simpan dalam long term memory. Kalau tak, dia macam daun keladi lah, mengalir macam biasa. Okey. Perkara seterusnya sebenarnya, bila kita COVID ni sebenarnya mengizinkan kita untuk lebih kreatif. Saya ambil satu contoh. Macam contoh hari ni kita online kan. Saya tak perlu pergi, kalau ikut cara biasa, saya perlu pergi ke MRSM Taiping, daripada KL ke Taiping mungkin ambil masa dalam 4 jam. Saya kena habiskan minyak kereta saya, tenaga saya tinggalkan keluarga saya untuk bagi talk kepada anak-anak ini. Dan MRSM Taiping kena bayar lagi, saya punya minyak kereta, semua berbagai lah. Seperti itu kan. Jadi banyak benda nak kena bayar. Tapi kalau kita tengok balik, dengan keadaan sekarang, saya duduk kat rumah saya pakai t-shirt warna putih ni biasa, pakai plekat je kat bawah, awak tak nampak pun kan. Tapi memungkinkan ilmu tu disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semudah itu. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau semasa COVID ni sebenarnya peluang untuk anda kreatif dan berinteraksi dengan pelbagai jenis orang lagi sebenarnya. Kita berpeluang untuk belajar dengan cara yang lebih kreatif secara dalam talian. Tuan-tuan boleh belajar secara online dengan Mak Saleh, lecturer universiti pun sebenarnya. Cuba try sekali. Tengok universiti yang mengajar fizik dekat universiti. Hari ni kita nak belajar prinsip Bernoulli. Dia memang buat research PhD dalam prinsip Bernoulli. Okey, cuba bawa email kat dia. Mak Saleh confirm akan reply. Dia sangat disiplin dalam part tu. So bila you email, Prof, boleh tak saya nak buat live dengan pelajar MRSM Taiping? Rezeki you all dapat macam tu. Live daripada Cambridge. Belajar pasal prinsip Bernoulli. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau tak dalam luar negara pun, dalam negara pun Belanda kau enak. Banyak. Kelantan kata. Jadi sebenarnya boleh buat. Nak atau tidak. Sebenarnya sebarang isu yang berlaku adalah, masalah yang berlaku adalah peluang untuk kita berkreatif, dan akhirnya kita akan dengan cara-cara yang saya sebut tadi, insya-Allah dapat mengekalkan momentum anda dan motivasi anda untuk berjaya di dalam SPM tahun 2021. Subhanallah. InsyaAllah. Saya sukalah point doktor tu bila doktor kata tadi pasal benda-benda yang kita boleh buat kan. Sebab kadang-kadang tu pelajar, even saya sendirilah kan, bila kita duduk dalam bilik, kita macam tersekat dalam ruang 4 dinding tu. Kita macam, ni je lah yang kita mampu, ini je lah yang ada dalam bilik aku, ni je lah yang aku boleh buat. Tapi sebenarnya bila kita cuba ubah kebiasaan 4 dinding yang ada tu, kita boleh sebenarnya explore banyak benda dan dapat, itulah akhirnya boleh motivate diri kita balik lah. Betul. Aisyah. So doktor, soalan seterusnya, ada juga pelajar yang luahkan rasa penat mental ataupun mentally exhausted bila PDPR ni kan. Bila jadual tak menentu, ada tekanan di rumah, ada yang mengadu makan pun tak kenyang, timing makan tak betul, tidur tak lena, macam itulah.
Dan akhirnya ada yang start rasa nak give up, ada yang start rasa macam suicidal thoughts lah. So boleh doktor kongsi tak tips untuk atasi mentally exhausted ni? Okey, saya rasa benda yang paling utama para pelajar kena buat adalah aturkan jadual harian dengan tepat. Maksudnya seboleh-bolehnya lepas subuh tu jangan tidur. Please lah. Come on lah, nak jadi pelajar cemerlang. Marilah saya share pengalaman saya macam mana nak jadi pelajar cemerlang. Okey, pada tahun 2003 saya adalah pelajar cemerlang Kelantan STPM. Tak apalah, saya dedahkan diri saya. Saya dapat 4 flat STPM saya. Waktu tu 3 orang je dapat 4 flat kat Kelantan. Pergi ke Istana Raja, Sultan Kelantan bagi award sebagai pelajar cemerlang Kelantan 2003. Macam mana boleh jadi cemerlang? Memang belajar gila-gila. Tak ada main-main. Memang waktu tu memang aku tak kira aku mesti masuk UM. Itu saya punya target. Tak kira lagu-lagu mana pun mesti masuk UM. Semangat waktu tu. Nak ceritanya, kita paksa diri kita belajar ni, sebenarnya kita nak sesuatu benda yang indah mesti menuntut pengorbanan. Dia tak mari dengan mudah. Dia tak datang dengan cara kita relax-relax, belajar biasa-biasa dan dapat result gempak. Hehehe. Tak mungkin. Awak bijak macam mana pun, awak mesti berusaha bersungguh-sungguh. Mesti ada pengorbanan kat situ. Kalau tak berkorban, takkan dapat. Saya ingat lagi pada waktu waktu saya ambil STPM tu, saya masuk ke study tengah malam. Jadi saya akan tidur awal lah dalam pukul 10 macam tu lah. Awal pun tak awal juga pukul 10 tu. Pukul 10 tidur. Pukul 2 kunci jam dan saya letak jam loceng saya tu bawah katil. Penjuru hujung. Jadi saya bunyi loceng tu saya kena merangkak-rangkak bawah katil untuk ambil jam tu. Jadi kepala saya akan kena lah dekat kayu yang katil tu. Jadi bila kena tu memang saja purposely buat macam tu untuk kita jadi segar. Nak ceritanya sampai tahap macam tu sekali untuk belajar tu maksudnya. Dan Tuhan tu menilai melalui usaha kita. Dan waktu saya STPM saya ingat lagi ada paper yang saya tak boleh nak jawab dengan baik. Saya rasa paper ni mesti B+ saya kata. Mesti B+. Sebab daripada 4 soalan tu 25 markah. Saya rasa dalam 3 soalan je saya dapat jawab. So logiknya adalah saya tidak akan dapat full, tak mungkin tak dapat A lah kan dalam paper tersebut. Bateri saya low. Okay, jadinya, tapi bila keluar exam sebenar, dapat A juga. Kenapa? Saya fikir balik tak? Saya kata, Allah menilai melalui usaha kita. Kalau Allah kata memang rezekimu adalah A, memang kamu akan dapat juga A. Jadi Tuhan tu menilai melalui usaha kita. Jadi pertama pelajar, aturkan harian anda, jadual harian anda dengan baik. Pukul berapa nak belajar? Pukul berapa nak main? Pukul berapa nak TikTok? Tak apa, kita tak larang main TikTok, main Facebook. Mainlah, tak ada masalah. Kena kontrol masa. Nak tengok drama ke? Saya pun tengok Crash Landing on You, saya tengok. Saya ngaku sebab minat cerita Korea. Jadi nak ceritanya, tengok. Tetapi kita ada masa-masa, takkanlah kau bedal Crash Landing on You 16 episod tu, satu hari 5 episod. Lampau lah. Satu episod sudahlah 16 hari. Lebih kurang dalam 2 minggu lebih. Cukup berpada-pada lah. Jadi aturkan jadual masa tu dan kena ada buku catatan. Hari ni nak buat apa? Nyatakan dengan jelas. Dan bila kita belajar ni, tak penting berapa lama kita belajar. Yang penting berapa banyak yang kita dapat manfaatkan daripada sesi pembelajaran tersebut. Ada seorang yang belajar setengah jam tapi dia dapat 10 perkara. Ada seorang belajar 3 jam dapat 1 perkara sebab tak fokus. Kaedah belajar yang tidak sesuai. Jadi ini kita kena perhatikan betul-betul. So pertama untuk elakkan kita ada masalah mental tadi, pertama adalah aturkan jadual harian kita sebaik mungkin. Dan nak berjaya masa saya cakap tadi kena berdisiplin. You all tanyalah pelajar cemerlang yang dapat, saya pernah buat FB live dengan pelajar cemerlang yang dapat straight A dan sebagainya. Memang saya dengar cerita memang macam-macam dugaan yang mereka lalui. Tapi dengan dugaan tersebut mereka berjaya mengharungi juga dengan semangat, dengan motivasi yang tinggi, dengan ada kefahaman bahawa aku nak berjaya ni, aku mesti ada dugaan dan dugaan ni aku kena kuat dan cabaran-cabaran ini sebenarnya menguji aku. Kalau aku berjaya berdepan dengan situasi ni, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran padaku. Andai kata kalau kita berusaha juga tak dapat straight A, Allah bagi benda yang lain yang lebih indah untuk kita, insya-Allah. Okey, tu cerita SPM. Ni cerita PhD ni, orang nak buat PhD ni. Ingat benda mudah ke? Nangis dalam toilet. Nangis dalam toilet.
Duduk naik-naik bahan hilang, laptop hilang kat airport. Nangis. Murung sekejap saya, kan. Tapi itulah, dah mu nak sangat belajar kan. Mungkin hadaplah benda tu. Gitu mudahnya. Okey, itu pertama. Kedua adalah berkait dengan isu keluarga tadi, sebenarnya hidup kita ni memang diuji dengan macam-macam benda. Dan sebenarnya kita kena bermesra dengan musibah yang kita ada. Ada sahabat, ini dalam satu kitab dia kata, ni saya dengar ceramah daripada Ustaz Ilyas Ismail, dia kata, dia lama tak diuji, hidup dia gembira, semua cukup lengkap semua. Sampai satu peringkat, ya Allah, dia doa, ya Allah, bagilah aku demam pun tak apalah. Kau bagilah ujian kat aku, ya Allah. Kerana ujian itu akan mendekatkan kita. Tuan-tuan perasan tak bila kita diuji, Baim dengan Aisyah, bila kita diuji sebenarnya kita doa, kita bangun tengah malam, kita mengitung-itung. Mata, ya Allah, tolonglah. Nampak tak hikmah daripada dugaan tu? Kalau tak ada dugaan, duduk relax je. Tak ada buat gapa-gapa. Tapi bila dugaan, baru cari. Maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya kita ni, bila kita diuji tu sebenarnya makin dekat, makin dekat. So, kita rasa diuji apa? Kita rasa diuji dengan keluarga kita. Kita diuji dengan begini-begini adik-beradik kita rasa ada masalah ekonomi dan sebagainya. Memang tak ada jalan lain. Dah sebagai pelajar ni, selain daripada doa, takkanlah kita nak pergi kerja kat pump petrol station tu. Tak mungkin jugalah kan. Tapi kalau nak kerja part time dalam keadaan sekarang, kalau tidak mengganggu tugas kita sebagai pelajar, okeylah. Tetapi dengan kapasiti anda sebagai pelajar, tugas anda adalah belajar. So bila ada isu apa-apa dan sebagainya, doa dan doa. Semalam saya mengajar kelas cognitive behavior therapy, ada satu klien ni cakap macam ni. Cakap, Dr. Zul, sebelum saya tidur saya buat apa, saya amalkan. Sebelum saya tidur, saya tutup mata rapat-rapat, saya minta dengan Allah. Saya minta betul-betul. Dia kata, saya nak macam ni, saya nak macam ni, saya ada duga, saya mengadu betul-betul. Saya ada begini. Tapi saya tahu, aku tahu kau akan tolong aku. Aku tahu kau akan tolong aku. Dia kata, setiap kali saya bangun tidur, saya rasa lapang, dia kata. Saya rasa macam, tak apa, insyaAllah aku boleh buat benda ni. Saya pun belajar sesuatu daripada klien saya semalam. Habis pukul 11 malam semalam. Saya rasa macam, ya Allah, betul lah. Maksudnya bila kita sebelum tidur tu, kita maafkan orang, kita mengadu kepada Allah, kita cakap gini, dan kita serah sebulat-bulatnya kepada Allah. Kita hanya berusaha saja. Jadi anak-anak sekalian, isu keluarga bukan dalam lokus kawalan tuan-tuan. Siapa tuan-tuan, siapa anak-anak ni nak mengubah ibu bapa tadi? Tak boleh, susah nak ubah. Memang susah. Tapi yang boleh kita ubahlah bagaimana kita mempersepsikan diri kita ni mempersepsikan situasi tersebut. Contoh, mak ayah kita marah kat kita. Oh, bebel. Apa kita latih kita, kenapa lah mak ayah kita bebel gini. Kita mengungut. Maknanya cara kita mempersepsikan negatif ataupun kita lawan balik mak kita dengan agresif. Which is not right lah dengan cara begitu. Tapi ada setengah orang memilih untuk maafkan mak kita, dia bagi buat kita macam tu, kita lagi bagi kasih sayang kepada dia, bersabar dengan dia dan sebagainya. Dia cakap, Cikgu Zul mudahlah cakap macam tu, dia tak kena kat dia. Siapa kata tak kena kat kita? Kita pun sebelum kita tua ni, kita pun hadapi benda yang sama. Masalah yang sama. Tapi bagaimana kita memilih situasi tersebut itu, memang sebenarnya kita memberi respon kepada situasi tersebut sangat penting. Emosi kita adalah pilihan kita. Kalau Baim pada hari ini milih untuk marah, Baim akan jadi marah lah. Kalau Aisyah hari ini pilih untuk rasa bimbang, rasa bimbang lah. Sebenarnya emosi kita adalah pilihan kita. Tak ada benda yang tepat. Kena marah equal tu marah juga. Marah equal tu sedih. Tak ada. Marah equal tu redha, terima kelemahan dia. Dah mak bising kan. Cuba tengok TikTok yang sekarang ni. Trend sekarang buat TikTok ni apa tahu? Anak duduk kat sini, mak duduk sebelah. Okey, saya akan ceritakan aktiviti harian saya. Kan, dia akan cerita. Okey, saya akan bangun tahajud pukul 5. Lepas tu mak dia gelak-gelak kat tepi. Kau tipu. Dia kata, kau gini-gini. Ada tengok tak TikTok tu? Aisyah ada tengok tak TikTok tu? Ada tu. Mesti ada paling bandel nak ada. ceritanya, kebanyakannya sebenarnya kan, ya Allah, budak-budak ni kalau gitulah gayanya kehidupan harian ni, macam mana tak mental? Sebab bangun pukul berapa tak tahu, mak buat sarapan, kok tolong mak buat sarapan. Saya akan berjoging pada jam ni. Lepas tu mak dia gelak, mana ada kau jogging? Kau tu gini. Nak tergelak pun ada saya kan. Tapi nak ceritanya kalau itulah gambaran kehidupan remaja pada hari ini, saya rasa itu benda yang benda yang tidak kena, yang kena diubah segera. Ubah segera supaya anda dapat aturkan hidup anda tu dengan penuh berkualiti. Kalau kena realisasikan apa yang lawak yang dia buat dalam TikTok.
Saya bangun tahajud pukul 5, kemudian saya bersolat subuh. Saya kejutkan mak saya subuh, dia kata. Saya kejutkan mak saya subuh. Oh, bagus. Saya menyediakan sarapan. Petangnya saya menyediakan sarapan untuk menyediakan minum petang untuk mak saya. Kan bagus macam tu. Sebab nanti dah pergi luar negara dah tak ada mak. So ini adalah masa-masa yang berkualiti. So untuk jawab soalan Aisyah tadi berkaitan dengan emosi, halangan semua tu emosi kita adalah pilihan kita. Alright? Okay. Soalan lain pula. Saya tertarik bila dengar apa Dr. Zul cakap kita kena bermesra dengan musibah. Ya. Kan? So itu saya rasa first time saya dengar bermesra dengan musibah tu, okay, pada saya ialah musibah tu dalam macam-macam bentuk, betul tak? So musibah tu kalau dalam erti kata lainnya adalah kesukaran yang kita hadapi ataupun kesusahan. So antara saya nak selit daripada perkataan bermesra dengan musibah tu, ataupun saya tukarkan dia wording ni bermesra dengan kesusahan ataupun kesulitan yang kita hadapi, okay? Sebab ramai macam junior-junior adik-adik saya ni dekat MRSM Typing, ramai yang mengeluh lah MRSM Typing ni dia punya sistem terlalu laju, terlalu padat dengan syarat dengan macam-macam program. Pada saya semua MRSM macam tu pada saya. Okey, cuma mungkin dia rasa kesukaran tu berganda sikit apabila dikumpulkan dengan sekumpulan pelajar yang memang bright students seluruh Malaysia. Dekat situ dan masing-masing berlumba-lumba kan. Dan kadang-kadang disebabkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri dalam suasana baru tu di MRSM Typing tu, so mereka jadi macam kadang-kadang lost, kadang cepat putus asa dan sebagainya. So diorang ada banyak alasan, tak cukup masa. Itu antara perkara yang selalu diorang ungkitkan, tak cukup masa dan macam-macam lagi alasan. So macam mana cara yang doktor boleh nasihatkan untuk mereka ni beradaptasi dengan pantas dengan persekitaran yang macam gini? Baik, saya sebenarnya semasa kita belajar, memang masa itu kita rasa singkat. Tapi sebenarnya kalau pada saya lah kan, mungkin ini adalah trait yang personality yang saya ada, mungkin yang tak sama dengan tuan-tuan perempuan, tapi saya rasa makin saya sibuk dan banyak kerja, saya makin produktif. Okey, saya ambil contoh semasa pelajar menjadi BLUP, at the same time kena belajar kan, tugas banyak. Ada certain pelajar mengadu kat saya, waktu dia jadi BLUP, itulah dia produktif. Sebabnya dia macam, saya kena buat macam-macam, saya kena cepat. Macam tu. So saya rasa saya pun trik begitu. Lagi banyak benda yang saya kena buat, lagi saya produktif dan sel-sel otak saya berhubung dan saya dapat buat dengan bagus. Malah macam contoh sekarang Baim, bila saya dah habis PhD ni, bila malam-malam kan rasa macam kerik-keriknya. Kenapa kerik-kerik sangat malam aku? Macam, ya Allah tak mencaburnya malam ni. Benda aku nak buat ni kan. Macam gitu. Rasa macam tu. Jadi sebenarnya pelajar pertama, kena hargai kesibukan yang anda ada sekarang. Tengok bagaimana kita tukar persepsi tadi. Baik. Maksudnya daripada kita rasa benda tu membebankan kita, rasa macam, kenapa banyak sangat benda? Masa tak cukup. Sebenarnya cuba hargai. Itu adalah momen yang sangat indah yang patut kita hargai. Sebab bila kita tak ada benda nak buat, kita rasa macam kosongnya kehidupan kita. Jadi bila kita banyak benda kita buat, kita punya otak pun kita bergerak pantas. Cuba tengok orang pencen macam mana. Orang pencen tak ada kerja kat rumah. Dia pun rasa bosan kat rumah. Sebab tak ada benda nak buat. Kerana bila lepas pencen, dia punya kesihatan pun jadi merosot kalau dia tak rancang betul-betul pencen. Orang-orang pencen lepas 60 ni sebenarnya. So pelajar sekalian, pertama tukar persepsi. Yang sibuk tadi sebenarnya sepatutnya menjadikan anda orang yang sangat, kita kata produktif, bergerak lebih pantas dan susun jadual macam seperti saya perkatakan tadi. Ini benda yang sangat penting. Jadi sebenarnya masa belajar ini adalah masa yang sangat indah sebenarnya untuk anda hargai. Bukan untuk anda meratapi kesibukan. Sekolah mana pun sebenarnya, tak kira lah sekolah kat Gua Musang ke Dabung ke Jeli ke Kuala Kerai ke sama je. Awak jumpa cikgu garang, macam nak makan awak, cikgu garang wujud di mana-mana je. Awak jumpa cikgu yang banyak bagi homework, cikgu bagi homework di mana-mana je, banyak je cikgu bagi homework, sama je. Tak boleh kata, saya di MRSM, saya typing, saya ni smart MRSM, MRSM, M to the R to the S to the M. So saya memang banyak benda yang saya kena buat. Ni, kau jangan perasan, sama je.
Faham. Okey, saya nak tambah lagi sikit doktor. Boleh tak? Boleh. Okey, saya nak tambah sikit lagi. Okey. Ha. Okey, itu maksudnya menyesuaikan diri ya, pelajar Ya, nak menyesuaikan betul. diri dengan kesukaran dekat sekolah. Okey. Tapi Mm-mm. sekarang topik kita malam ni ialah Kat rumah. PGPR dekat rumah. Ya. Ada juga pelajar-pelajar ni, adik-adik junior saya lah, kita sedia maklum yang tak semua orang mempunyai keadaan atau situasi rumah yang sama seperti orang lain. Okey. Sebagai contoh, ada yang terpaksa dia tak ada ruang, dia tak ada personal space untuk dia pun. Dia tak ada privacy space. Dia terpaksa berkongsi space yang sama dengan adik-beradik yang lain, yang mana ruangnya tu sangat sangat terhad. Dan juga lagi satu, selalunya kadang-kadang ada yang komplain juga waktu dia orang tengah dalam kelas nak study apa semua, time tu jugalah mak ayah dia panggil suruh makan. Sebab waktu kita belajar dengan waktu kat sekolah, waktu kat rumah Lain. berbeza kan. Mm-mm. So itu antara kesukaran yang mereka hadapi. So apa nasihat doktor lah untuk especially dekat rumah ni? Baik, saya faham. Semasa sebelum kita selepas PKP fasa 1, saya ada memelawat beberapa rumah pelajar MRSM lah dekat area Kuala Lumpur untuk kita bagikan gadget lah for those yang ada masalah gadget. Saya ada sampai satu rumah ni dekat Taman Pelangi, dekat somewhere dekat Wang Semaju. Okey. So bila sampai ke rumah itu, memang pertamanya saya tengok ada satu je gadget. So adik dia tingkatan 3, adik tingkatan darjah 4. Tapi ada satu handphone saja. Mak pergi ke kedai berniaga. Saya kata, you ada satu gadget. Lepas tu adik you macam mana? Jadi kalau saya ada kelas, adik saya akan berkorban. Saya akan pakai gadget ni. Sedih sekejap saya tengok. Oh, subhanallah. Dan bukan gadget yang canggih pun. Telefon biasa je. Telefon macam saya. Telefon macam saya ni. Zul, unmute. Okey Zul. Unmute. Oh, dia tiba-tiba mute Okay, so space belajar pun sempit. Space belajar pun sempit. Hanya boleh muat satu meja Jepun saja. Tapi apa yang mengkagumkan saya adalah pelajar ini dia ada, dia kata, determination yang tinggi. Sama juga macam kes kita kata yang pelajar yang Sarawak naik pokok nak ambil line internet dan sebagainya. So sebenarnya kalau ada gangguan anda untuk belajar disebabkan beberapa faktor fizikal, anda pertama cuba selesaikan dulu at the first place. Cuba bincang dengan mak ayah supaya kita memahamkan dia. Kena ada komunikasi yang bagus. Kena ada sesi have a cup of coffee dengan dia. Malam ni mak dah makan, dah nak tidur, dia tengok-tengok drama sinetron tu dah habis. Duduk dengan mak, pegang tangan mak, dari hati ke hati dengan mak atau ayah kita. Ambil masa yang berkualiti. Mak, saya ada masa begini-begini. Cerita kepada mak ayah kita. Communicate dia betul-betul dengan dia. Supaya dia faham situasi kita. Kerana kadang-kadang bila berkait dengan keadaan kat rumah ni, kadang-kadang di luar kawalan kita yang memerlukan kerjasama between kita dengan mak kita dengan adik-beradik. So, cakap adik-adik dengan mak, saya begini-begini. Komunikasi betul-betul. Kemudian mak insya-Allah lah mak mungkin akan tolong. Kalau mak tak boleh tolong, katakanlah isunya adalah Baim, katakanlah line internet tak okey. Belajar-belajar line terputus-putus. Macam mana kita nak buat? Ada jalan ke tak ada jalan? Ada jalan. Boleh telefon kawan. Boleh telefon cikgu. Cikgu Aisyah, saya ada benda nak bagi tahu cikgu. Saya berat nak cerita kat cikgu. Saya malu nak cerita kat cikgu. Saya sebenarnya begini. InsyaAllah anak-anak sekalian, cikgu akan faham. Cikgu juga adalah human. Jadi ceritakan. Isu sekarang adalah bila kita ada masalah sesuatu, kita pendam. Kita tanggung seorang-seorang benda tu. Dan kita start blaming ourselves and blaming orang lain. Bila kita indeks rungutan kita tinggi, lama-lama masalah tu akan kekal dan dia tidak selesai. Jadi, bila kita ada masalah, contoh, isu gadget, kita senaraikan, okay, saya ada masalah isu gadget, space tak ada. Mak saya begini, waktu saya nak belajar, mak ajak makan. Paksa pula tu. Contohnya lah kan. Jadi sebenarnya, senaraikan satu-satu dan selesaikan satu-satu. Baik, kadang-kadang bila kita ada masalah, kita kelompokkan sebagai satu benda besar. Jadi, kita satu-satu. Kita cerakinkan satu-satu, selesaikan satu-satu, barulah benda tu akan lebih senang untuk kita selesaikan. Dan komunikasi macam saya kata tadi sangat penting. And kalau rasa tak tahan sangat pada benda yang tak boleh selesaikan, boleh jumpa kaunselor. Dan selebihnya,
Macam saya kata tadi lah pada awal, kena doa dan doa, insya-Allah Allah mudahkan. Dan sebenarnya bila kita belajar dalam keadaan kesusahan ni sebenarnya, benda tu lagi indah sebenarnya. Jadi kejayaan yang bakal kita dapat tu nanti bila kita kongsikan, rasa macam lebih manis sikit. Kerana kita ada extra X factor yang kesusahan tu sebagai X factor kita yang sebenarnya menjadi penghalang untuk kita berjaya, tapi kita lawan diri kita untuk pastikan benda tu selesai dan you akan dapat rasa kemanisan belajar. Berapa ramai dalam yang bersiaran hari ni bermasalah keluarga, yang ibu ayah berpisah mungkin, adik-beradik yang tak faham, kita bergaduh dengan adik-beradik dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah musibah yang hadiah yang Allah berikan kepada kita. Pak saya pun sama, ayah saya meninggal pada umur saya 10 tahun. Meninggal kat Mekah, saya anak yatim. Mak ayah saya hidup dengan mak saya. Jadi, tapi pada waktu tu kita rasa macam kita kekurangan bila kita ada perjumpaan keluarga ke, kita segan nak cakap kita ni anak yatim sebenarnya pada waktu tu lah. Tapi sebenarnya bila kita dah tua-tua ni, kita rasa macam Allah uji aku begitu, Allah bagi kurang aku kat situ, Allah bagi lebih kat tempat lain yang kita pun tak pasti. Yang penting kita jangan menyalahkan dan sentiasa berusaha untuk selesaikan satu persatu. InsyaAllah, pasti ada jalan. Jadikan kesusahan ataupun kesulitan yang kita hadapi sebagai satu peluang untuk kita mengubah apa yang kita nak mengubah. Exactly. Betul. Okey, sangat menarik. Terima kasih doktor. So saya nak bagi ruang kepada Aisyah sebab saya tiba-tiba Boleh, take Pak over Im. tiba-tiba. Apa semangat malam ni, lagi ramai tak apa. Okey je. Meriah kan doktor? Meriahkan lagi. Okay, saya suka jugalah bila doktor cakap tadi kan, sebenarnya memang macam mana kita hadapi ujian tu hari ni, dia tentukan macam mana kita nak hadapi ujian yang lebih besar akan datang tu. So kalau macam mana tu lah yang kita nak betul-betul develop lah kan peringkat awal ni. Okay, so tadi kan bila doktor cakap pasal kita kena communicate kan dengan orang sekeliling kita. So dia bawa kepada soalan seterusnya lah. Ada pelajar dia mungkin berhadapan dengan keadaan unhelpful thoughts. Contohnya bila dia rasa insecure tengok kawan-kawan kan, jadinya dia segan nak minta tolong kan, dalam kelas malu nak mengaku tak faham apa yang cikgu ajar ataupun dia ada rasa macam cikgu pandang rendah kan. So macam mana kita nak cuba doktor terangkan kan apa contoh unhelpful thoughts yang biasanya pelajar ni alami dan macam mana dengan pelajar ni tukar unhelpful thoughts ni boleh bantu dia untuk hadapi cabaran terutama dalam PDPR ni lah. Saya kagum dengan Aisyah Mak berjaya menyebut unhelpful thoughts tu. Bagus. Itu ayat-ayat kaunselor. Terima kasih pada Cikgu Aisyah. Tengoklah siapa kaunselornya. So unhelpful thought ataupun unhelpful thinking style ataupun cognitive distortion ataupun irrational thinking tu adik-beradik dia. Cognitive distortion aku sebut tadi macam benda yang kita kata yang meracuni fikiran kita. Pertama dia ada 10 sebenarnya Mak Saleh kata. Mak Saleh sebut ada 10 unhelpful thinking style. Mungkin saya tak dapat sebut semua. Saya sebut beberapa benda yang popular. Pertama, all or nothing thinking. Mak Saleh kata, all or nothing thinking. Maknanya all ni semua. Nothing tak ada apa-apa. Maknanya Papa ajar, hidup kita ni kadang-kadang kita cenderung untuk fikir warna putih atau hitam je dalam kehidupan kita. Berjaya atau gagal je dalam hidup itu. Kalau gagal, habislah saya. Admit saya fail, habislah kehidupan saya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ni saya nak tanya malam ni, ada hitam dan putih je ke warna dia? Tak ada warna kelabu, warna oranye, warna biru muda, warna putih. Macam-macam colour lagi ada sebenarnya. Jadi walaupun mungkin kita rasa teruknya aku dapat gini-gini, tapi sebenarnya sentiasa fikir, ya Allah mesti ada jalan. Mesti ada jalan, mesti ada colour lain. Bukan hitam dan putih je hidup aku ni. Mesti. Kalau dapat result nanti result SPM sekian, walaupun result tak seperti kita gambar, pasti ada jalan. Ada orang tak dapat S-ray A SPM, dia masuk college professional Mara nak promote sikit lah kan Mara punya ni kan. Dia masuk college professional Mara, dapat 3.9 result. Dia budak MRSM kan cemerlang gemilang terbilang. Bila masuk KPM tu rasa macam, oh dessert je KPM ni, dia kata. Senang KPM ni. Dapat result 3.9, dapat pergi luar negara juga. Tengok Facebook saya, Dr. Zulkifli Husin. Baru ni saya cerita pasal pelajar nama Rifdi Akmal. Dia adalah pelajar MRSM Langkawi. Dia masuk college professional Mara. Dan akhirnya dia jadi best student. Dia pergi ke UNSW, New Southern University kat Sydney. Dan akhirnya dia
bekerja dekat sana. Dia dah Islamic banking, dia ambil bidang Islamic banking. Dan dekat luar negara sekarang Islamic banking ni dah kita kata dah popular, berkembang sebab kesedaran untuk kita kata menguruskan keuangan secara Islamik ni berkembang kat luar negara sekarang. Jadi Rifdi ni kerja kat sana. Nak ceritanya dia bukan masuk terus pergi luar negara lepas SPM, tak juga, masuk KPM je. Je. Awak kata je tapi tak je dah sekarang. Dia adalah institusi pendidikan yang boleh membawa anda ke depan. So nak ceritanya dalam kehidupan kita bukan ada hitam dan putih sahaja. Pertama. Kedua, over generalizing. Generalizing tu apa? Kita pukul rata. Kita pukul rata. Ini bahaya ni. Kita pukul rata. Kita kata semua cikgu MRS typing tak bagus. Statement tu tak betul. Kita pukul rata. Cikgu pun kadang bahaya juga ya. Cikgu ni dia kata, oh bash ini apa? Bash ini paling gini. Cikgu cakap elok-elok, cikgu tergeram lah kalau kita pergi melawat kat MRSN. Tak boleh cikgu cakap macam tu. Cikgu telah over generalizing. Cikgu telah memukul ratakan semua benda. Which is not right lah. Tak betul. Ketiga, labeling. Kita mudah untuk label diri sendiri dan label orang lain. Saya tak pandai cikgu, saya gini-gini, saya gini. You label. Bila you start label diri sendiri pada label yang negatif, you telah macam doa tau, dia macam self-talk. So berhati-hati. Jangan cakap, saya memang tak minat subjek saya tak minat subjek sejarah ni, ngapa-ngapa ni, saya tak minat. Duk sebut, duk jaja kat semua orang, saya tak minat. Lama-lama kan you jadi makin susah. Cuba tukar words tu, label kepada benda yang daripada tak minat cakap, saya paling minat subjek sejarah ni. Ikhlas lah, jangan cakap fake pula. Hati tu cakap lain, kat luar cakap lain, tak boleh lah. So label. Seterusnya adalah minimization and magnification. Apa minimization? Minimization maknanya mengecilkan benda yang besar. Tak apa, SPM lambat lagi, bulan 3. Relax lah. SPM je pun. Tak ada apa pun. You kecilkan benda yang besar. Oh tak apa, pergi kedai tak pakai mask pun tak apa. You kecilkan benda yang besar. You kecilkan benda yang ambil mudah. Ni bahaya. Tak apa, nanti tak aktif dalam kelas pun tak apa. Kita belajar kemudian, tak apa. You ambil mudah. Itu minimization. Kalau magnification pula, membesar-besarkan benda yang kecil. Aisyah bangun pagi esok ada jerawat kat sini turun buku. Tak nak ikuti PDPR. Cikgu suruh buka kamera, tak nak. Sebab cikgu saya tak boleh jerawat saya besar, nanti malu. What a fish. Kan maksudnya, benda kecil kau dah besar-besar kan. Isu kat rumah tak ada meja Jepun. Tak ada lighting. Oh marah. Satu benda besar ni. Mengamuk satu rumah, baling pinggan kat mak. Lebih-lebih nampak. So maksudnya, benda yang kecil kau dah besar-besar kan. Memeranakan hidup kita. Itu juga dikira sebagai unhelpful thinking style. Pemikiran yang tidak membantu. Kemudian disqualifying the positif. Kita disqualifying the positif. Saya ni memang teruk sebab saya dapat pergi exam ni, saya dapat A untuk subjek sekian-sekian je. Duk meratak lah subjek fizik yang tak dapat A tu. Kita disqualifying hak kita dapat A. Jadi kita fokus benda yang hak kita negatif tu. Tak boleh lah macam tu. Cuba bersyukur sikit. Kita dapat B+ je fizik tu. Okey dah, orang lain fail. Bersyukur lah kan. Syukur. Kemudian mental filter. Kadang-kadang kita filter kepada certain types of evidence saja. Ini bahaya juga. Kita filter kepada evidence tertentu saja. Saya adalah pelajar yang tak bagus sebab saya dapat sebab ni saya begini. Sedangkan Allah tu bagi kesihatan kat kita, tubuh badan yang sihat semua tu. Jadi sebenarnya banyak lagi nikmat lah yang kita dapat. Instead of kita filter benda yang negatif tu, baiklah kita filter benda-benda yang positif yang ada pada diri kita. So the question is, bagaimana kita nak mencabar unhelpful thinking style tadi, ataupun yang Aisyah sebut tadi adalah apa Aisyah sebut tadi? Dia lain sikit sebutan dia. Unhelpful thoughts. Unhelpful thoughts. Kalau saya sebut unhelpful thinking style, tak apalah. Unhelpful thoughts tadi. Macam mana kita nak ni? Kita dispute pemikiran kita. Contoh, Baim. Baim dalam kelas, Baim rasa macam, saya dipinggirkan. Saya tidak disukai oleh semua orang. Cikgu tak sebut pun dalam kelas online nama saya. Mesti cikgu tak suka saya. Kan? Cikgu asyik sebut nama Aisyah je. Mentang-mentang Aisyah ni cantik, comel. Asyik sebut nama Aisyah je. Mentang-mentang saya tak sebut nama saya. Kita kena dispute, kita kena pertikaikan, cabar fikiran kita. Apa bukti yang menyatakan cikgu ni tak suka saya? Apa bukti? So, kalau cikgu tak suka saya, kalau betul dia tak suka saya, terbukti cikgu cakap,
Aisyah, saya memang tak suka awak dalam kelas ni. Boleh tak awak leftkan kelas ni sekarang? Oh, memang nampak dengan jelas cikgu tu memang tak suka kita kan. Ataupun awak jangan sesekali buka kamera awak. Saya tak boleh tengok muka awak. Oi, kalau sampai tak macam tu, mungkinlah betul cikgu ni tak suka aku. So what? Kalau betul pun cikgu tu tak suka kita, katalah terbukti begitu kan, so what? Sebenarnya bila kita nak orang sayang kita, pertamanya, kita kena banyak menyayangi orang. Kadang kita ni tak sayang orang pun, kita nak orang sayang kita. Kita nak dapat macam-macam, kita memberi benda kita tak manfaatkan orang pun. Kita nak orang duk bagi kasih sayang kita. Kita bagi apa ke orang? Bangun pagi-pagi sebenarnya fikir, apa manfaat aku boleh bagi ke orang? Satu benda yang saya suka belajar, pelajar cemerlang, kalau betul-betul nak cemerlang, dia banyak memberi pada orang. Macam mana cara dia? Dia berkongsi ilmu dengan orang. Dia tahu satu ilmu, dia share dengan orang. Aku ada belajar sesuatu malam tadi. Persamaan serentak. Dulu saya belajar admit Baim dengan Aisyah, saya boleh jawab persamaan serentak je. Saya dulu admit 8E. Saya dapat 8, tak dapat 9 sebab persamaan serentak saya boleh jawab. Persamaan serentak tu apa dalam bahasa Inggeris? Saya ingat. You all bahasa Inggeris, saya dulu persamaan serentak. Simultaneous equation. Gitu. Betul. Saya takut nak sebut salah. Jadi, persamaan serentak tu saya memang suka. Saya boleh jawab dengan cemerlang. Jadi, saya buka je soalan MX tu, terus persamaan serentak. Dan saya yakin betul adalah betul. Hak lain tu memang tak tahu ke apa satu. Sebabnya, memang saya buka otak saya, dah usaha-usaha, tapi mungkin tak cukup usaha jugalah kan pada waktu. Jadi, nak ceritanya adalah, bila kita katalah, you pandai persamaan serentak. You pun buat kelas Zoom secara online, kongsi dengan kawan. So pelajar cemerlang adalah pelajar yang willing dan sentiasa memberi manfaat pada orang. You ajar satu perkara pada orang, you akan dapat 10 perkara yang lain. Dan bila you ajar orang, dia akan tersimpan dalam long term memory. Bila you ajar orang akan tanya soalan kat you akan lagi master, you akan mahir lagi pada bidang yang you ajar. Jadi anak-anak MRSM Taiping, kalau nak cemerlang, kalau nak lari jauh, nak lari pantas, lari seorang-seorang. Tapi kalau you nak lari jauh, you kena lari ramai-ramai. Faham kan maksud saya kan? Kalau you nak lari jauh, you lari ramai-ramai. Sebab bila you lari ramai-ramai, ada orang tolak you. Jom sikit lagi, dekat lagi. Tak apa, boleh lari. Kita jogging kan, betul-betul. Tolak ramai-ramai. Jadi pelajar-pelajar yang cemerlang ni, ambil tahulah kepada kawan-kawan yang mungkin kawan-kawan ni malu nak tanya kita. Aku dah lama tak call kau. Macam mana studying kau maksudnya hari ni aku nak bermanfaat. Hari ni aku nak tegur Baim. Aku nak text Baim. Baim, kau macam mana Baim? Gini. Aku gini kan. Mainlah kita belajar sama-sama. Baru ada engagement kat situ. So, bila kita memberi manfaat pada orang, barulah kita akan mudahkan diri kita. So, penting untuk kita dispute cara kita berfikir tadi. So, instead kita menagih kasih sayang, menagih simpati pada orang, so kita should ask ourselves, apa benda yang kita boleh beri kepada orang. Jadi, sentiasa dispute irrational thinking kita. Irrational thinking kita ni kena dibukti by kena ada benda yang spesifik, yang saintifik. Contohnya, orang tak sayang kita. Apa bukti orang tak sayang kita? Saya ni bodoh. Apa bukti awak bodoh? Apa bukti saya bodoh? Tak, saya tak bodoh. So, jangan label diri sebagai kita bodoh. Apa bukti menyatakan SPM tu lambat lagi? Tak apa, SPM dia lag je. Ya ke SPM lambat? Bukan saya bodoh tu, saya belum berjaya lagi. Saya belum berjaya lagi. Saya belum berjaya lagi. Tak boleh label benda yang negatif begitu kepada diri kita. Jangan sesekali sebut benda macam tu pada diri kita, yang akhirnya dia akan macam doa kepada diri kita, dan lama-lama dia akan jadi benda betul. Jadi jangan, berhati-hati bila kita label diri kita. Alright? Okay, Doktor, saya tertarik lah bila gila doktor cakap. Asyik-asyik perkataan tertarik tu kan saya ulang. Okey, tapi yang betulnya, yang sebetulnya, ialah saya sangat setuju. What you give, you get back. The more you give, the more you get. Okey, macam yang doktor cakap kan. Dan saya pun setuju juga yang kita ni selfish juga. Kita nak orang bagi perhatian kat kita, bagi kasih sayang kat kita, faham kita, tapi kita tak nak faham orang lain. Dalam kes PDPR ni, stakeholders yang terlibat ataupun individu ataupun kumpulan-kumpulan yang terlibat adalah cikgu-cikgu tu sendiri, selain daripada kita sebagai anak murid yang terlibat dalam PDPR. Mak ayah pun terlibat dalam PDPR juga. Dan ada kesusahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh guru-guru tu sendiri. Ada kesulitan yang dihadapi oleh mak ayah tu sendiri. Even kadang-kadang sampai satu tahap parents ni yang lebih bimbang akademik anak-anak dia berbanding anak-anak tu sendiri.
So saya nak petik soalan ni ataupun nak mention soalan ni sebabkan ada satu soalan daripada Facebook Live daripada Aisyah Khalil. Dia tanya, apa nasihat doktor untuk ibu bapa yang merasakan PDPR ini satu cabaran? Dan saya rasa anak-anak pelajar ataupun junior-junior saya ni perlu juga faham setiap seorang punya kesulitan supaya kita dapat sama-sama membantu dalam sesi PDPR ni. So apa komen doktor? Sebenarnya ibu bapa yang bimbang pada keadaan yang sepatutnya adalah ibu bapa yang cemerlang, yang ambil berat pada anak-anak. Kalau ibu bapa tak bimbang langsung, risau juga kita. Maknanya tak cakna lah, tak lantak kau lah, macam mana tak nak juga macam tu. So sebenarnya ibu bapa yang ambil bimbang, yang bimbang kepada PDPR anak-anak adalah satu keadaan yang bagus. Kita kena faham dekat situ pertama. Dan sebagai ibu bapa yang mungkin mendengar siaran ini, penting pertamanya adalah kita cuba sedaya upaya menyediakan benda asas kepada anak-anak lah. Pertama adalah dari segi makan minum anak-anak. Ini benda yang physiological needs yang perlu dipenuhi. So, ibu bapa kena paling asas menyediakan makanan seperti mana yang kita kata yang sepatutnya lah. Sedaya upaya dan semampu yang boleh. So, ibu bapa juga kita kata penting lah dalam soalan sebab makanan ni benda basic kan. Jadi bila anak-anak ni bangun pagi, mungkin yelah kita nak anggap anak kita sediakan sarapan, mungkin tak tahulah. Kalau yang buat tu alhamdulillah lah. Tapi kalau memang itu memang menjadi rutin ibu bapa, sebenarnya benda tu adalah compulsory. Sarapan is compulsory yang kita perlu sediakan untuk anak. Ini benda yang paling asas. Kedua adalah ibu bapa juga kena support dari segi peralatan. Kalau ada peralatan yang tidak mencukupi, penting untuk ibu bapa mengambil berat dan set up environment, kalau mampu, set up keadaan yang paling sesuai untuk anak belajar. Kalau dia tak ada meja, beli meja dan sedaya upaya kemampuan yang tuan-tuan ada lah. Ini benda yang paling asas. Okey, yang kedua untuk guru-guru yang mungkin bersiaran juga dengan kita pada malam ini. Peranan guru sangat penting untuk menarik minat pelajar dalam satu-satu mata pelajaran. Ada setengah cikgu memang pulun gila-gila sampai buat kelas intervensi sampai tengah malam. Ada di MRS yang tertentu. Saya tak tahu di MRS Taiping, saya rasa mungkin juga berlaku. Mereka bersungguh-sungguh buat seperti mana pelajar tu depan dia. Dan dia tunggu pelajar dekat depan. Kalau nak buat sesuatu latihan tu sampai tunggu. Okey, pelajar yang dah settle lah. Yang tak settle tunggu. Sampai tahap macam tu. Bukan kerana tegas, bukan marah, tak. Tapi kesungguhan cikgu tu untuk memastikan anak-anak ni siap. Kalau itulah keadaan yang perlu kita lakukan untuk pastikan anak-anak ni berusaha dan kita kata berusaha untuk mereka memahami apa yang cikgu ajar sampai ke level itu, cikgu kena buat tak apa. Teruskan. Jadi itu juga penting untuk cikgu-cikgu laksanakan. Jadi bila sebagai guru, kalau kita mengajar ni sebenarnya sampai satu tahap pelajar ni jatuh cinta dengan subjek kita, dia sampai ke level. Cikgu ni power kata-kata dia. Sekali dia puji kan, Baim, rambut awak sikat elok lah hari ni. Baim tak dapat tidur sampai petang, rambut tu tak terusik rambut tu. Kesan daripada pujian cikgu dalam kelas PDPR. Bila pelajar respon gini, baguslah awak ni Aisyah gini-gini. Benda yang kecil bila kita puji, lama-lama cikgu pelajar pun akan jadi seronok. Pelajar akan jatuh cinta secara automatik kepada pembelajaran sesuatu subjek tersebut. Tapi para pelajar sekalian, balik para pelajar pula. Kehidupan kita ni memang tak seindah seperti kita gambarkan. Kita kata suruh mak ayah sediakan meja, mak ayah tak ada duit nak sediakan meja, macam mana? Kita nak suruh cikgu begini-gini, cikgu tu memang macam tu perangai, macam mana nak ubah? Dan balik pada asal tadi, kita bukan siapa-siapa nak mengubah. Tapi bagaimana kita mempersepsikan keadaan. Cikgu tak puji kita puji cikgu. Kok ada durian sebiji lah kat belakang rumah tu kan, orang Taiping banyak durian kan. Cepus biji durian kat cikgu Aisyah tu. Cikgu Aisyah tu tak buka durian tu. Dia laminate durian tu buat kitchen. Hang tahu tak? Nak ceritanya dia appreciate cikgu ni. Kan? So, kita nak cikgu puji kita tapi kita macam alah. Krik-krik je dalam kelas PDPR tu. Cikgu, cantik lah tu dua cikgu. Yoko, dia kata. Cantik lah cikgu. Terus cikgu, okey hari ni kita akan semangat cikgu tu mengajar. Percaya cakap saya. Setuju, menarik. Aisyah Izham, ada soalan lagi? Okay, kita ada lagi satu soalan, Doktor.
bila kan doktor cakap tadi kan, saya rasa kita boleh keluarkan lah beberapa benda yang apa yang pelajar-pelajar ni boleh cuba usahakan kan. So dia mungkin berdepan dengan satu keadaan pula, bila ada masalah ni, ada solution ni, tapi dia ada satu kecenderungan nak lari daripada masalah ni. Rasa nak elak. So dia mulalah dia mungkin tengok macam doktor kata kan, tengok K-drama tanpa henti sebab dia punya nak distract diri dia kan, main game, streaming dan sebagainya. So pendapat doktor lah, adakah tindakan ni tepat, patut dibuat ke macam mana? Dalam kaunseling kita panggil teknik expose. Expose ni maknanya contoh Aisyah takut kat ular. Macam saya fobia dengan getah. Pelik saya memang fobia dengan getah. So kalau makanan yang diikat dengan getah, saya rasa tak okey, rasa macam tak selesa. Padahal orang lain tu siap letak kat tangan. Ni saya sebut pun saya nak gambar pun agak suka. Itu adalah ketakutan saya. Tapi macam mana kalau betul-betul saya nak keluar macam sekarang saya bolehlah akan pegang. Tapi macam mana saya boleh sampai ke tu sebab saya expose. Jadi expose tu maksudnya bila kita takut pada benda tu kita lagi expose sikit. Lama-lama dia punya curve, kita punya graf ketakutan tu akan kurang. So maksudnya dalam keadaan ini macam saya sebut tadi lah konsep fight and juga flight. Kalau kita fight, insyaAllah kita punya pangkat kognitif akan naik disebabkan kita fight tadi. Pengalaman kita tadi semasa kita melawan ketakutan tadi menyebabkan kita naik pangkat kognitif kita. Wujud resilient dalam diri kita. Selalu orang sebut perkataan resilient, daya tahan. So dulu macam dulu bila nak lahir anak pertama kan kita takutnya fikir tapi bila anak kedua kita rasa macam tak apa, dah ada experience. Itulah resilientnya sebenarnya. Tapi kenapa kita tak takut? Sebab kita expose, kita terekspos lagi, kita makin terdedah lagi. So sebenarnya bila pelajar escape, lari daripada isu tersebut, sebenarnya benda tu masih ada dalam diri kita. Benda tu tak selesai. Jadi unfinished business dalam hidup. Malah mungkin dia berkembang lebih besar tanpa kita sedar. So kita nak tengok drama Korea, tengok tak ada masalah. Tapi jangan itu sebagai satu benda untuk awak escape daripada belajar dan sebagainya. Kerana tugas anda memang belajar. Saya nak tanya pelajar. Belajar ni memang susah kan? Kena baca, kena memorize, ada exam, ada test, kena dengar cikgu mengajar. Bila masuk alam pekerjaan, susah juga kerja ni kan? Gini-gini, politik kat jabat, gini, susah ni kan? So apa benda yang mudah? Hakikatnya dalam hidup ni memang Allah uji kita. Tempat kita bercucuk tanam. Dan akhirat tu tempat menuai kan. Kita diuji. Dan ujian tu sebenarnya untuk kita rasa kemanisan dia dan kita rasa nikmat dia tu kan. Tadi tu kan bermesra dengan musibah tu. Rasa manis ujian tu. Rasa susahnya. Rasa manis ujian tu dan akhirnya dan memang hakikatnya tidak ada benda yang mudah dalam hidup kita. Pasti ada macam-macam benda yang berlaku dalam hidup. Tetapi ujian tersebut insya-Allah akan dekatkan lagi diri kita. Okey? Menjawab ke soalan Aisyah tadi. Soalan Aisyah apa tadi? Saya dah lupa. Dah rasa jawab dah kot. Jawab doktor. Jawab mana? Okey, baik. Okay, so kita nak buka lah soalan kepada audience. Dia orang boleh bersuara ya? Ada juga yang tulis dekat chat ni. Ada yang direct message saya. Okay, soalan dia doktor. Saya dulu suka ajar kawan saya bila saya tahu apa-apa. Okay, tapi sejak markah dia tinggi dari saya tak nak share dengan dia. Sebab saya yang tolong dia, tapi dia pula tinggi dari saya. Sedih saya. Apa pendapat doktor? Pertama, sedih tu adalah pilihan. Awak memilih untuk sedih. Jadi awak dapatlah sedih. Tapi, kalau awak milih untuk redha dan terima, rasa rendah diri, merendah diri. Kau dapat result bagus. Kau lah kena ajar aku pula. Tuan-tuan, hidup kita ni jangan complicated. Jangan cepat koyak. Hati kena lebar. Besar. Lebarkan hati kita. Kawan dia dapat gini-gini. Mulalah kita koyak. Dia aku ajar tu dapat result gini. Sepatutnya kita bersyukur. Kita chill-chill je lah. Kau dah gini-gini. Kau pula tolong aku. Jangan complicated sangat. Jadi ini benda yang penting. So, jangan rasa sedih bila kawan kita begitu-gitu, sebenarnya opportunity untuk kita membina hubungan. Yang cemerlang pun jangan seronok pula. Kita ni ada pasal lindung-lindung juga markah kita kan. Naik turun tu biasalah. So yang penting adalah kita belajar, kita bekerjasama.
teruskan memberi manfaat pada orang. Kerana dalam satu subjek tu pun chapternya banyak kan. Mungkin kita mahir chapter ni, gini mahir chapter ni dan sebagainya. Aisyah, saya terperasan satu soalan kat tepi ni oleh Khairul. Dia kata, nak tips boleh macam mana nak ingat subjek menghafal? Kena guna banyak anggota badan kita. Kalau saya dulu, saya memang suka kalau subjek menghafal ni buat nota kaki. Buat nota kaki dan simpan, susun elok nota kaki. Satu benda yang penting pengurusan diri pelajar ni, bila kita nak jadi pelajar cemerlang ni, kena organize buku kita, nota kita dengan bagus. Jangan sepah-sepahkan. Bila anda tak susun dengan bagus, melambangkan cara anda berfikir. Otak kita pun jadi tak tersusun. Jadi untuk jawab soalan Khairul ni, penting untuk anda buat nota kaki dan kenal pasti strength anda masa bila yang anda boleh memorize. Ada setengah orang kena bangun tengah malam, ada setengah orang pagi. Tapi memorize saja tidak memadai. Perlu juga kita mengajar orang lain macam saya kata tadi, rehearse note. Kalau tak ada orang pun mengajar kucing pun tak apa. Mengajar kucing kat rumah pun tak apa. Dengar Ustaz dia kata. Kita mengajar adik kita yang darjah 1. Kau dengar abang nak cakap ni gini-gini. Kau faham tak? Kau tak faham tak apa. Kau dengar je abang cakap. So maksudnya itu adalah satu cara untuk kita mengulang, memorize benda secara berulang. Lama-lama dia akan tersimpan dalam long term memory. Dan macam mana kita nak hafal, kita kena kaitkan dengan sesuatu. Contoh, kalau begini kita kaitkan dengan apa. Ini bukan buat kait dengan benda lucu-lucu pun tak apa kan. Barulah kita akan dapat ingat. Create stories kan doktor? Betul, create story pun betul juga. Pandai. Sekarang ni senang lah Aisyah belajar guna YouTube pun banyak. Bahan kat YouTube tu interaktif tau sebenarnya. Daripada kita dah tengok lagu yang yelah kan, kita bukan dah tak boleh dengar lagu. Saya pun dengar juga lagu Korea, BTS mesti dengar. Tapi tak adalah macam aku obsess BTS. Tak juga. Dengar, ikuti perkembangan semasa. Saya ada TikTok saya. Jadi yang follow 2-3 lebih ni. Cikgu Jangan lupa akan menyusul nanti. Follow TikTok saya, Dr. Zulkifli Hussein. Saya konten TikTok saya adalah berkait dengan menyambung pengajian. Menyambung pengajian daripada degree, master dan juga PhD. Okey. Menarik yang sorry sebab yang saya sajalah nak nak mention juga yang tentang menghafal ni, sebab saya tengok saya perasanlah masuk dekat mana Instagram ke apa jadi viral, ada pelajar MRSM, saya rasa macam typing, yang cikgunya bagi tugasan untuk tentang Cikgu Aisyah kot kongsi dengan saya. Ada pelajar form 4 dia kena buat tugasan sejarah untuk explain tentang peristiwa tu menggunakan dia dijadikan lagu apa? Ingat tak lagu apa? Lagu Zizi Kirana. Itu subjek sejarah, saya tengok dah. Subjek sejarah. Menarik. Itu pun boleh buat doktor? Ya, boleh. Maksudnya boleh bila dia buat macam tu, maksudnya dia akan simpan dalam long term, dia buat dengan cara menarik. Tapi kita kena perbagaikan lah, sebab kita ni sebenarnya tumpuan manusia 5 minit pertama je bila kita tapi bila kita buatkan benda tu lebih menarik lagi, dia akan trigger kita untuk terus belajar macam tu lah. Penjajahan British doktor Hadi kata. Saya dah tengok video ni semalam. Okey doktor, saya ada soalan seterusnya. Kalau macam saya memang suka mengajar benda baru yang saya belajar. Masalahnya tak ada orang yang minta nak dengar ceramah percuma saya. Dan hal ini telah menyebabkan konflik sosial untuk saya. Kawan-kawan mula pandang saya sebagai orang yang pelik dalam kalangan mereka. Saya boleh dispute tu, apa bukti yang menyatakan anda pelik? Tak pelik kot. Cuma anda seorang yang bersungguh saja kan. So tak ada orang nak dengar kita bagi kuliah. Tak apalah, kena macam saya kata tadi lah, kat rumah kalau ada cari adik ataupun kita cakap seorang-seorang dekat, macam saya dulu kat rumah pun adik-beradik pun saya main-main cikgu-cikgu je seorang-seorang kan. Anggap ada orang kat depan kita, mengajar lah. Tapi sebenarnya kalau kita rasa kita pelik dan kita agak sukar untuk didampingi oleh orang lain, kita kena buat refleksi diri juga. Kadang-kadang kita ada satu personality yang kita kata mungkin menyukarkan kita untuk bersosial dengan orang lain. So benda ni kita kena faham juga. Kena tengok balik, dan kalau kita ada kawan yang rapat, kita tanya, aku tanya kau, apa pandangan kau tentang aku? Karena penting tanya soalan macam ni tau. Kan? Macam kita, bila kita tanya soalan macam tu, sebenarnya kau ni gini-gini. So kita terima lah, jangan buat koyak pula. Bila kawan tu kan kau koyak pula.
Tadi kau tanya kan. Tak boleh lah. Bila tanya, terimalah kan macam tu. Bila kita macam tu, kita tahu kelemahan dia, kita ubah balik. Jadi kalau tak ada pun katakanlah dia tak ada langsung, boleh je buat sorang-sorang, mengajar sorang-sorang, tak ada masalah. Ataupun carilah budak MRSL lain. Bukan masa typing je. Bina networking. Dekat Facebook tu banyak kan. Dekat TikTok pun banyak juga kawan-kawan. Banyak betul soalan kat sini. Takut pula saya. You all tengoklah soalan Banyak tu. ni, betul. Ada next soalan. Saya pernah dapat at max D. Lepas tu Okay. cikgu kata macam mana boleh dapat D daripada A. So, macam mana dia nak buang anxiety tu. So dia daripada cemerlang dapat result yang rendah. So dia rasa macam anxiety lah. Macam mana? Max anxiety lah pula Maksudnya pelajar pertama kena ada senarai semak. Cuba buat senarai semak pada subjek tersebut. Cuba tengok chapter mana yang okey, chapter mana yang tak. So satu-satu, selesaikan satu-satu. Kalau chapter ni tak okey, dan kita fokus kepada chapter tersebut dulu. Satu-satu. Dan kita bila kita belajar, start yang mudah dulu. Start small. Start small. Lama-lama dia akan, macam kita nak buat solat duha lah kan. Kita nak buat mula-mula solat duha pukul 10.30 tu. Kita buatlah 2 rakaat dulu. Dah lama-lama ni buatlah 4. Macam tu lah. Jadi sama juga konsep belajar. Bila kita belajar, kita mula dulu dengan benda yang mudah. Paling asas. Sebenarnya kita tingkatkan. Tapi paling penting adalah konsistensi kita. Tuan-tuan tengok kan orang post kat TikTok kan. Tengok mula-mula TikTokers yang hebat-hebat tu. Mula-mula dia post macam mana. Teruk gila post dia ni. Tapi dia konsisten babe. Dia konsisten gila. Konsisten. Lama-lama dia akan improve sendiri. Sama juga dengan saya tunjuk contoh TikTok ni sebab saya tahu orang remaja ni suka TikTok. Jadi dia konsisten, lama-lama dia akan jadi okey. So anak-anak sekalian yang takut pada maths tadi, jangan flight, kena fight. Dan buat benda yang kecil dulu, faham konsep yang mudah, lama-lama tingkatkan secara konsisten. Maths ni sebenarnya is about latihan sebenarnya. Latihan. Kena banyak buat latihan. Bila anda buat latihan banyak-banyak, lama-lama anda akan jadi tertagih. Belajar maths ni sampai tak tertagih buat latihan. Saya dulu maths teruk, tapi maths moden saya dapat A. Bab yang paling saya suka, circle. Suka circle tu. Yang kira sudut-sudut tu. Ingat sudut celah ni, dulu panggil sudut celah ni 2 kali ganda daripada sudut atas. Saya suka benda-benda gitu. Jadi buat tu sampai kita rasa macam tertagih buat maths tu. Rasa macam seronok buat maths. Sampai tahap macam tu, lama-lama kita akan rasa seronok lah belajar maths ke subjek apa-apa pun sama lah. Saya menarik, saya rasa approach doktor tu membantulah daripada kita besarkan yang cikgu tu question kita macam tu, kita fokus pada penyelesaian tu. Bila you fokus pada penyelesaian, you berhenti meratap-ratap tu, lama-lama you akan jadi okey. Bila you bertindak, you akan automatically jadi okey. Yang susahnya meratap-ratap lebih-lebih tapi tak bertindak apa-apa. You makan diri you. Please, you kena sayang. Kita kena sayang diri kita. Sayang diri kita. Jangan berbebankan diri kita dengan apa yang orang kata. Jangan menyeksakan diri kita dengan insiden yang kecil yang akhirnya akan menghanyutkan diri kita untuk berjaya. Please, sayang diri sendiri. Kalau hari ni dah belajar MMAT tu, dah faham. Dah faham dah bab circle dan bab ini. Daripada hari tu tak faham, turunlah sekejap pergi kedai 7E tu beli aiskrim yang rainbow tu kan. Aiskrim pada pop tu. Hari ni, inilah hasil aku belajar. Aku raikan diri aku dengan pada pop. Ya doktor, aiskrim berkesan untuk saya. Betul. Saya dulu ada pelajar cemerlang dapat 20A, Azali Azlan tu saya tahun bila tak ingat. Dia kata kalau setiap petang, dia kata kalau saya stres saya memang makan aiskrim cikgu. Saya pun ikut sama jugalah. Aiskrim. Sebab aiskrim tu makan sebab dia kembalikan kita ke zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak apa? Equal to happy, seronok, freedom, bebas. Okey, tadi soalan seterusnya. Saya nak tanya, adakah meniru jawapan ataupun meniru rakan sambil buat latihan membantu dalam proses pembelajaran seseorang pelajar? Tiru homework lah doktor. Membantu ke tak? Homework is satu tools untuk anda belajar. Homework. Bukan tools untuk mencari redha cikgu. Homework bukan cari redha cikgu. Tapi homework adalah tools untuk anda belajar. Tak kira lah anda buat macam mana pun, kalau tiru rakan tu adalah satu kaedah untuk anda memahami pembelajaran melalui homework itu tersebut, okey, tak masalah. Tapi kalau tiru buta tuli sehingga anda pun tak dapat manfaat apa-apa daripada sesi tersebut, maka anda mencari redha cikgu lah sebenarnya untuk siapkan homework tu. Bukan untuk awak sendiri lah. Jadi salah. Konsep homework tu salah lah kalau macam. Itu jawapan saya. Okey. Di Facebook ada soalan ke Waim? Saya tengok macam dah tak ada.
Ada satu soalan dekat sini tadi, macam mana kita nak hadap orang yang dengki ya doktor? Mohon rahsiakan nama saya. Okey, baik, saya rahsiakan nama awak. Okay, so pertama, betul ke orang tu dengki? Pertama kita dispute dulu kan, betul ada bukti ke orang tu dengki dengan kita? So kalau orang dengki dengan kita kena buat baik dengan orang. Orang buat jahat macam mana kat kita pun kita tetap kena buat baik. Dunia dalaman mempengaruhi dunia luaran. Ikan kat laut tu masin macam mana pun datang ke darat tetap kena letak garam. Hebat ikan ni. Tak meresap, dia ada satu sistem you all belajar kan, insang benda kan, biologi. Kita pun sama juga. Orang dengki dengan kita buat baik dengan orang. Orang toksik kita jadi, orang dah jadi lalat, kita tetap jadi lebah yang membawa madu, memberi kemanisan, manfaat. InsyaAllah. Okey, sekejap ya doktor. Ada tips untuk perform dalam exam. Untuk perform dalam exam, saya akan buat macam ni dulu. Saya akan buat ops. Tuan-tuan ingat tak kalau kita raya Cina, ataupun raya haji ke, raya Aidilfitri ke, polis akan buat ops raya haji. Saya akan buat ops. Ops exam SEM 1. Kalau ops, polis buat apa ops? Roblox. Roblox banyak gila, babe. Dia buat Roblox banyak-banyak. Bekerja sampai tengah malam. Sama lah. Kalau ops exam tu maknanya saya akan Roblox banyak-banyak lah. Saya akan study banyak-banyak. Saya akan jadualkan, saya akan padatkan jadual saya. So saya guna macam tu. So ni ops exam apa? So sama konsep dengan polis tadi lah. So bila kita ops, kita schedulekan balik jadual kita. Kita padatkan. Dan waktu ops tu adalah tak ada gangguan lain selain daripada fokus kepada ops tersebut. Ops tu untuk capai apa? Kalau polis dia nak kurangkan kemalangan. Kita ni ops kita adalah untuk mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang. So anda ops apa sekarang? Nak exam paling dekat apa? So buatlah ops apa. Dan perancangan tu untuk sampai ke situ. Supaya anda lebih fokus dan ada benda yang nak dicapai. Untuk ops kali ni saya mesti dapat. Polis pun sama. Untuk ops kali ni saya nak kurangkan kemalangan pada tahap berapa. Samalah. Tentu lah. Saya nak santuni satu soalan yang saya terima ni. Yeah. Okey, dia tanya, saya nak tanya lebih kurang soalan macam tadi juga. Okey, kalau kita ada homework at maths ke, tapi kita tak reti nak jawab. Dan kita tengok full solution and kita cuba fahamkan jalan kira tu. Adakah itu pembelajaran yang efisien? Kena tanya cikgu MAT ni soalan ni. Banyak tanya pasal maths. Dia pun nak sebut MAT tu. Sebab kita pun fobia dengan MAT juga dulu. Tapi saya rasa kalau itu adalah cara, anda boleh, macam mana kita nak faham, bila kita belajar, macam mana kita nak test kita faham ke tak faham sesuatu konsep tu. Ataupun macam mana kita nak test soalan tu kita boleh jawab tak boleh jawab. Kena sampai tahap kita boleh explain kat orang lain. Dengan ayat kita sendiri. Maknanya you akan faham. Tak kira lah cara macam mana you nak tengok soal jawapan ke gini-gini kan. Tapi waktu dulu saya belajar STPM pun ada juga kaedah tengok skema jawapan. Dia macam kita tengok pattern jawapan. Ataupun karangan bagaimana. Saya rasa okey je. Lagi dia membantu kita untuk memahamkan. Tapi kalau kita nak test betul-betul kita faham tak faham konsep itu, pada chapter itu, sub-chapter tersebut, kita kena sampai tahap kita boleh menerangkan balik kepada orang lain. InsyaAllah maknanya kita faham. Okey doktor, saya ada soalan seterusnya. Okey. Okey, Cikgu Aisyah nak cakap? Okey, Zul nak baca, Dr. Zul nak baca dekat chat tu ke? Bagaimana untuk ada motivasi belajar SPM ya doktor? Saya selalu tengok YouTube tapi sometimes tak jadi juga. Saya cuba flashback zaman kanak-kanak saya dulu kan. Saya tak katalah saya bagus. Saya SPM dulu 5A je Baim dengan Aisyah. Tapi saya belajar daripada kesilapan. Waktu saya SPM saya dapat 5A, saya sedih sangat. Saya kata, ya Allah, kawan-kawan saya hello, aku duduk matrik ni. Kau okey ke Zul kat rumah? Ya Allah, rasa macam bukannya, ya Allah, kau tak pergi mana-mana ke? Diploma tak dapat pergi. Saya macam tadi. Pada waktu tu saya memang nekat gila-gila. Saya kata, I don't care. Dan pada waktu ada gambar abang kat rumah kan, dia masuk UM. Abang dan kakak dulu masuk UM. Saya hari dah lalu tengok. Hari nanti gambar aku kat belah kiri ni. Letak kat situ. Kalau pada saya nak beri motivasi ni banyak benda lah. Selain pada tengok YouTube, kalau tengok YouTube tu tak jadi juga, you kena ada satu idola lah kot saya rasa yang you boleh gambarkan.
ada satu buku yang saya baca, dia kata salah satu nak jadi orang yang cemerlang, you kena ada benchmark orang yang cemerlang juga. Cuba baca satu buku, contoh kalau you tengok buku tu Dr. Mahathir kan, ada tak buku belakang saya ni buku tu Dr. Mahathir? Tak lah. Oh ada. Sekejap saya ambil Sekejap. Kain pelikat tu. Oh, Cikgu Aisyah nak suruh sambung balik ni Oh, soalan bagus. Hadi tu kan? Kita bagi Buku ni adalah contohnya kan buku ni, Bagi- Dr. Umum ni kan. Nampak ke? Tak Nampaklah sikit hujung-hujung Oh, bawah tu. letak kat muka. Letak kat muka hang. Ha. Okay, so contohnya kalau kita minat Dr. Mahathir kan, bila kita baca, benda tu akan memberi inspirasi kat kita. Maksudnya, dia say, rupanya dia melalui kesusahan-kesusahan begini. Tuan M ni hebat. Dia macam-macam benda berlaku kat dia sebelum jadi dia orang hebat ni kan. Jadi, bila kita baca sesuatu tu, kita rasa macam motivasi dan kita rasa macam, laluan dia begini, aku pun nak ikut sama lah. Kalau kita pun tak dapat macam Tuan M ni, kita pinjam sikit lah dia punya dapat sikit kat kita pun hebat dah saya rasa. So untuk memotivasi berterusan ni saya rasa you kena benchmark lah. You kena Dr. Zul, ya. saya rasa macam nak tambah sikit boleh tak? Boleh ke Dr. Zul? Tambah banyak pun boleh. Janganlah Dr. Zul. Okey, saya rasa satu lagi benda Dr. Zul adalah bila kita jangan cepat putus asa. Satu lagi kita nak belajar ni memang kena tenang dan bersedia. Kan, kalau kita macam tadi kan, macam kita kata macam admit susah tengok YouTube susah, tak faham. Kalau kita ada, macam tadi cakap, kita ni cakap satu doa, kan? Kita cakap susah, kita takkan dapat pun benda tu. Kan? So, memang kena go. Apa-apa kita kena go through benda tu dan be strong mungkin. And distribute kita punya mind balik. Betul. Kan? Setuju. Adakah itu maksud ataupun adakah itu yang dimaksudkan dengan law of attraction tu? Ya. Attraction kepada kejayaan. Pada sukses. Saya macam ni lah Baim. Apa nak cakap Yang paling penting berusaha tanpa mengenal putus asa. Dapat result macam mana pun tak apa. Saya banyak kali kena dalam hidup saya ni, kita minta sesuatu Allah tak bagi, tapi Allah bagi benda yang lain yang lebih indah. Banyak kali kena. Waktu tak dapat tu sedih nangis, tapi ya Allah bagi benda yang sangat indah. Kita pun tak dapat jangkakan. Masa saya belajar PhD tu, saya tak dapat cuti bergaji penuh, Baim. Saya sedih sangat. Saya kata, ya Allah, kenapa tak bagi cuti bergaji penuh? Saya mohon dengan marah. Saya buat preparation betul-betul. Saya pergi interview sampai stage final. Tak bagi saya cuti. Saya terpaksa buat belajar secara part-time. Maknanya malam tu, kalau kita letih merangkak naik katil. Masa penat bekerja dan kita terpaksa belajar ada sempang dengan keluarga dan sebagainya. Tapi Allah tak bagi, kita sedih. Tapi bila lepas tu kena pindah pula Kuala Lumpur saya. Dipindahkan ke Kuala Lumpur. Bila dipindahkan Kuala Lumpur, saya buat PhD saya kat USM Pulau Pinang. Jadi bila saya pindah ke Kuala Lumpur, rupanya Allah di Kuala Lumpur ni lubuk ilmu rupanya. Dekat dengan UM, dekat dengan UKM. Jadi proses PhD saya itu lebih mudah sebenarnya. Jadi bila insaf saya dekat sini sebenarnya, rasa menyesal sangat dengan kita merengek, kita sedih, kita marah, kita rasa tak seronok dengan keadaan tu. Sebenarnya rasa tak adil sangat. Sebabnya Allah tu atur cantik untuk kita. Betul, percaturan Allah tu sulit dan rahsia sebenarnya untuk kita. Kita rasa macam sakit pada waktu itu, rasa macam susah pada waktu itu, tapi sebenarnya Allah aturkan yang sangat indah, benda yang sangat indah dekat depan. So anak-anak yang diuji dengan macam-macam benda kat rumah, dengan PDPR, dengan keluarga dan sebagainya, kena terus usaha, terus doa. InsyaAllah ada pasti benda yang indah dekat. Pasti. Hari ni hari hujan, ada bah, ada kemarau, tsunami, tanah runtuh sebagainya. InsyaAllah ada pelangi di hujung nanti yang kita tidak pasti. Sentiasa kena fikir yang baik-baik. Cukuplah tu Kak Aisyah. Banyak ada cakap ni. Ada soalan gini. Okay, last lah. Aku jadi saya jadi macam ustaz pula, jadi cakap benda-benda yang tapi saya cakap dari hati saya lah, sebab saya subhanallah kita diuji dengan macam-macam benda juga, tapi nak cerita ke anak-anak ni sebenarnya memang
teenagers ni dia memang ada egocentrik nama dia. Egocentrik ni maksudnya, egocentrik ni ketara pada kanak-kanak. Contoh, kita pergi Sorong dengan anak saya umur ni 5 tahun pergi, nak Lego juga. Nak Lego harga 400. Mu rasa dalam poket ada RM50 je ayah pergi Sorong. Mu rasa aku boleh beli Lego tu. Tak boleh belilah Lego tu. Egocentrik. Nak juga. Teenagers kena berhati-hati. Kerana teenagers juga ada egocentrik. Tapi kalau you tak kontrol egocentrik, you sama dengan budak umur 5 tahun. Egocentrik ni bagaimana? Memberontak dengan keluarga, rasa macam nak sesuatu tu tak dipenuhi, kita merajuk-rajuk tu. Jadi nak ceritanya, kena kontrol you punya egocentrik. Egocentrik tu adalah sifat kanak-kanak. Tapi bila you dah umur 16, 17 ni, sepatutnya you dah mula fikir ke arah kematangan. Tapi Baim, Aisyah, kita juga ada egocentrik kita juga sekarang pun. Tapi sebab kita berjaya kontrol, dia tak nampak ketara. Tapi egocentrik tu wujud dalam diri kita. Cuma kita dapat kontrol dengan baik disebabkan faktor kematangan. Okay, Aisyah tak ada apa-apa Weh, soalan lagi? doktor saya nak tanya rasa Okay. saya, rasa saya okey. Adakah kewujudan crash membantu meningkatkan prestasi seorang pelajar? Cewah, okey baik. Saya rahsiakan nama awak. Crash. Crash ke? Crash. Crash. Okay, crash, okay. Crash buat aku sebut. Crash. Lain dah tu Dr. Crash. Tadi kan saya sebut crash landing on you. Okey, tak apalah. Okey. Sebenarnya rasa untuk disayangi dan mencintai itu adalah stage ketiga dalam teori hierarki Maslow. Maksudnya perasaan sayang tu adalah normal lah pada manusia. Kalau tak ada perasaan sayang tu memang tak normal lah awak. Maksudnya bila awak menyukai seseorang, okey, tak ada masalah. Awak berhak untuk menyukai seseorang, tetapi dia berhak tidak menyukai awak. Awak jangan paksa dia untuk menyukai awak pula. Jadi awak berhak wujud normal untuk wujud perasaan tersebut. Tapi hidup jangan sandar kepada manusia. Jadi kalau you kata crush tu akan meningkatkan prestasi akademik, you sandarkan kehidupan kepada manusia. Hidup sandar pada manusia, manusia akan mati. Sandar pada pangkat, pangkat akan hilang. Sandar kepada Allah, Allah kekal abadi. Jawapan saya. So maksudnya boleh you nak tengok, sukanya tengok dia ni kan, tak apa. Tapi jangan sampai you obses, you sandarkan kehidupan pada dia. Bila dia gini-gini, dia ada makhluk lain lah. Terus murung, kelar-kelar tangan, self harming. Tak boleh lah macam tu. Awak crush je dengan dia kan. Weh, nak cerita ni, jodoh kita ni insya-Allah dia orang yang sebaik macam kita juga. Baim dah kahwin belum Baim? Belum. Belum ha. Maknanya kalau Baim ni baik, Baim akan dapat jodoh yang juga Baim. Tolong jawab Baim tak kahwin lagi. Cikgu. Macam yang Cikgu Syahid ni kan, dia memang orang Johor, dia dapat Cikgu Ain. Cikgu Ain tu Johor. Awak ingat Cikgu Syahid sebelum dengan Cikgu Ain tu, dia ada cerita lain. Jadi nak ceritanya Allah tu dah selesai dah. Apa hal lah cerita pasal aku pula. Saja je. Saja aku nak usik kau. Jadi Allah tu, Syahid ni orang yang baik, dia dapat jodoh yang baik juga. Macam tu lah. Jadi jangan risau. Normal untuk ada crush tapi jangan sandarkan kehidupan kepada dia. Okay, saya rasa okey kot Aisyah. Okay, sekejap. Cikgu rasa dah. Cikgu Syah, Aisyah. cikgu bagi last soalan. Okay, Oh, cikgu bagi soalan last. Oh, okey. Dah 10.30 ni. Okay, Aisyah tanya soalan kat saya. Yes. Saya nak tanya soalan dekat Dr. Zul. Okay, Dr. Zul Takutnya. tolong. Jangan takut. Dr. Zul tolong student saya. Okay, tolong student saya. Macam mana kalau student ni, dia fail, dia kita tahu masuk typing ni adalah pelajar yang pandai. Itu kita tak boleh nafikan. Betul tak? Dari segi akademik, kita memang tahu masuk ke typing, akademik dia bagus. Itu kita tak boleh nafikan. Macam mana bila tiba kat typing, dia bersaing dan dia tak dapat teratas, dia tak dapat ke atas. Lepas tu dengan tekanan daripada persekitaran yang macam, kenapa ni? Kenapa macam ni? Apa jadi kat you? Benda-benda ni beri tekanan pada dia.
sebenarnya kalau saya lah, kalau aku lah kan, saya akan cakap macam ni kat student. Dia kena tukar mind dia sekarang ni. Dia kena tukar mind dia. Tapi doktor, tolonglah Dr. Zu cakap kat student saya. Mungkin dah saya cakap tadi kan, Dr. Zu tolong cakap dengan cara Dr. Zu. Please. Jangan mengukur kebahagiaan kita melalui pencapaian peperiksaan semata-mata. Adakah adil diri kita untuk label diri kita sebagai orang yang tidak cemerlang berdasarkan ranking dan keputusan peperiksaan semata? It's unfair untuk diri kita sendiri. Macam mana kalau dia rasa, kita nak peace, kita nak kebahagiaan. Macam mana pula kalau dia rasa orang yang rankingkan dia? Sebenarnya ranking tu memang itu adalah kita kata sekolah yang rankingkan kita. Tapi kita the first place, petak keduanya adalah selain daripada fahaman itu, yang kedua adalah jangan disqualifying the positif. Jangan disqualify benda yang positif yang ada pada kita. Kita teruk mana pun kita ni, kita rasa kita teruk, sebenarnya mungkin kita terlalu melihat mendongak ke atas. Cuba tengok dekat bawah. Bila kita terlalu mendongak dekat atas tu, kita terlalu membandingkan benda yang mungkin terlalu jauh untuk diri kita. Sedangkan bila kita tengok kat bawah, aku ni okey je sebenarnya. Kalau kita kadang bandingkan pelajar Emerson Taipei dengan pelajar Emerson Premier, you adalah mungkin pelajar yang lebih baik. Ataupun pelajar di sekolah harian biasa, you adalah pelajar yang lebih baik. Dan sebenarnya, saya bukan tidak mempertidakkan akademik itu sebagai benda yang penting. Yes, akademik itu penting buat masa ni untuk anda. Tetapi dia bukan segala-galanya. Kak Isha, kita dulu zaman sekolah, kawan-kawan yang bagus. Saya dulu stres. Kalau jawab admit tu, tak sampai 20 minit kawan saya angkat tangan minta kertas tambahan. Mu tak rasa aku stres? Aku stres waktu tu. Tapi, sekarang sama je. Cuba kita tengok kehidupan kawan kita yang angkat tangan admit dulu. Sama je kehidupan kita. Mana mungkin kita dalam keadaan yang lebih baik mungkin pada hari ni. Mungkin kawan yang tadi. Nak ceritanya, sebenarnya tidak adil untuk kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang penting kita terus usaha dan sebab bukan apple dengan apple. Saya dengan Cikgu Aisyah mungkin saya adalah mentimun, Kak Aisyah durian. Kita slightly different walaupun kita manusia biasa. Betul tak? Jadi maknanya walaupun kita sama manusia tapi kita tak boleh nak bandingkan kita dengan yang paling penting adalah kita tengok strength kita kat mana. Aku ni strength kat mana? Aku kena begini. Okay, strength aku begini. So aku kena jangan cuba jadikan ranking sebagai benda yang akan menyebabkan kita rasa tidak seronok dan sebagainya. Kena bersyukur dengan apa yang kita ada dan jangan sandarkan kehidupan. Dan banyak kali kita akan kalah dengan kata-kata manusia. Banyak kali dalam hidup kita ni kita kalah dengan manusia dan kita kalah dengan apa yang kita fikirkan sih. Macam tadi pelajar yang sebenarnya banyak cognitive distortion dalam kepala dia tu. Pertama, sandarkan kehidupan pada ranking. Kedua, sandarkan kehidupan sepenuhnya kepada which is not right. Tak. Banyak lagi nikmat lain yang kita dustakan kalau kita sedih disebabkan ranking. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan pada kita yang kadang-kadang kita lupa untuk mensyukuri dan kita meletakkan benda akademik itu sebagai segala-galanya. Betul, akademik itu penting. Dan sekali lagi, dia bukan segala-galanya. Pelajar sekalian yang diuji pada malam ni, siapa mengingatkan diri saya juga, semua yang ada mental health tu, yang depression ke apa-apa je lah masalah, Kak Aisyah ke benda-benda, kita pun ni malam ni sepatutnya join MSDP, tak join Puan Nuriza 2 kali miskom. Jadi Jangan cerita kat sini tu. kita ada apa benda pun jadi uji, bangun tengah malam dan minta betul-betul dengan Allah. Allah pasti akan bantu. Allah pasti akan bantu kita. Nak ceritanya Allah pasti akan bantu kita. Jadi doa dan mengintir-intir dengan Allah SWT dan insya-Allah Allah akan bantu kita. Saya ini ayat-ayat terakhir typing bila ni nak dapat ranking yang bagus ni. Kalau nak dapat result bagus, batch yang ada ni kena wujudkan batch yang bagus. Kena ada satu semangat batch yang bagus. Saya ingat lagi masa saya kat MRSM Transkrian, ada satu yang batch yang bagus ni saya pernah saya dapat bezakan lah batch ini kenapa betul-betul dapat the bomb terbaik premier pada waktu tu. Saya ingat lagi pada waktu cuti sekolah, mereka kutip duit RM3 seorang. Saya kata kenapa kutip RM3 seorang? Sebab kita orang nak hantar 3 orang kawan kita orang pergi kursus chemistry, bengkel chemistry berita harian dekat KL. Saya kata biar betul. Bagusnya. Maksudnya bila balik, 3 orang ni memang gila-gila kena ajar kawan-kawan sebab aku bagi kau RM3 tau, dia kata.
Bagusnya. Bagus, maksudnya batch tu memang lain pada yang lain. Saya that's why dia dapat result yang best premier pada waktu tu. Jadi dia tampil sendiri. Dan Dr. Zul. Saya ingat ke internet saya tadi. Okay, Dr. Dr. Zul. Zul? ada kawan-kawan tu sebagainya. Peranan ketua batch tu sangat penting dan peranan komiti dalam batch tu, komiti kecil dalam batch tu yang akan tolak kawan-kawan ni untuk berjaya dan berjaya, insyaAllah. Jangan harapkan cikgu saja, anak-anak pun memainkan peranan yang penting untuk memastikan anda berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis dah kan? Dah lah Kak Isha. Ya, Dah lah ya, Kak dah, Isha. dah, 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 Dah. dah, dah. Okay, dah. Syah, tutup Syah. Sekian, Okey. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya dengar perkongsian Dr. Zul hari ni, satu benda lah yang saya reflect kan. PKP kali ni memang semua orang terkesan, especially in terms of emosi tu lah. Kan mungkin sebelum ni in terms of ekonomi dan sebagainya, tapi bila benda tu dah bertimbun, dia dah jadi tekanan emosi lah. Kan? Tapi apa pun sebenarnya bila kita dengar sharing hari ni, sebenarnya ada banyak jalan keluar kan. Sebenarnya masih banyak lagi harapan untuk kita ni teruskan kehidupan kan, walaupun dalam keadaan orang kata norma baharulah kan, dan semua perubahan-perubahan tu perlukan kepada penyesuaian kan, pengorbanan tu sendiri. Dan penting jugalah kita ni sokong antara satu sama lain kan, untuk kita sama-sama go through perubahan-perubahan dalam PKP ni sendirilah kan. Kita doakan semoga ketidaktentuan ni berakhir dengan segera kan, insyaAllah. So sama-sama kita jaga kita dan buat kata Cikgu Aisyah, tagline kami ada talk show Dr. Zul. Sentiasa ceria dan jaga diri. Okay, so terima kasih banyak-banyak Dr. Zul sebab luangkan masa bersama kami, dah 10.40 dah. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang mungkin ada pada malam ni, Cikgu Aisyah, Cikgu Syahid ada tadi dan para pelajar. Dan saya nak ucapkan penghargaan lah kepada rakan strategi Ansara Typing, Unit Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Emerson Typing, TNF Energy Sdn Berhad, Amans Media dan Outpost Typing. So kepada anda yang terlepas atau nak tengok semula sesi perkongsian ni, boleh berbuat demikian di Facebook Ansara Cawangan Typing, YouTube Ansara Typing. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan follow kami di Instagram dan Twitter Ansara Typing. Dan kepada alumni Emerson Typing yang masih belum mendaftar sebagai ahli Ansara Typing, boleh berbuat demikian menerusi laman web www.myansara.org. Sebelum kita bersurai, kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan suratul As.